Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali untuk membicarakan tentang ilmu usulul fiqh. Hari ini kita nak bicara tentang ilmu usulul fiqh. Jadi sebelum kita mulakan daurah hari ini, daurah kefahaman ilmu usul fiqh ni, suka untuk ana bagi mukadimah tentang kenapa kita kena belajar ilmu usul fiqh. Hari tu dah ada rakaman dah dibuat dekat Baitul Salam ni, ana bincang panjang juga tentang kepentingan ilmu usul fiqh ni. Cuma pagi ni ana akan ulang balik point tu secara ringkas. Jadi kenapa kita kena belajar ilmu usul fiqh ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya rasa persoalan pertama lah yang patut ditanya adalah, usul fiqh ni orang awam patut belajar ke? Ataupun usul fiqh ni patut diajarkan kepada orang awam ke? Kan? Sebab kadang-kadang kita dengar orang cakap usul fiqh ni tak perlu diajar kepada orang awam. Tapi saya kira ini antara perkara yang ataupun pendapat yang tak tepat. Sebab apa? Sebab pada zaman sekarang ni, ilmu-ilmu yang pada zaman dahulu ataupun dahulunya adalah khusus untuk para ulama ataupun eksklusif dibelajar oleh orang bidang agama, sekarang orang awam pun telah belajar ataupun telah didedahkan kepada perkara tersebut. Jadi saya anggarkan bahawa ianya tak realistik lah. Tak realistik kita nak cakap ilmu usul fiqh ni eksklusif untuk belajar ilmu agama, orang awam tak payah belajar. Sebab apa? Ilmu-ilmu lain yang eksklusif, dahulunya eksklusif untuk pelajar ilmu agama, macam perincian ulumul hadis, macam perincian ilmu akidah, dahulunya tak ada orang belajar pun dan tak ada siapa mengajar pun dekat masjid-masjid ataupun buka-buka kuliah tentang kitab-kitab ulum hadis ni. Sekarang dah banyak kan? Sekarang Dr. Kamilin pun dah ajar alfiah kepada orang awam, menunjukkan bahawa apa yang dahulunya ilmu tu eksklusif untuk para ulama, sekarang ni dah jadi accessible, dah jadi boleh diakses oleh semua orang. Hatta orang awam pun boleh belajar. Itu pertama. Jadi kalau ada orang tanya, perlu ke orang awam belajar ilmu usul fiqh ni? Kita jawab, perlu. Perlu. Kalau kita nak cakap dia eksklusif hanya untuk pelajar agama, orang lain tak boleh belajar, saya rasa perkara tu dah tak praktikal lah sekarang. Yang kedua, kenapa kita belajar ilmu usul fiqh? Ilmu usul fiqh ni, tujuan yang paling utama dia, objektif utama ilmu usul fiqh adalah satu je, iaitu nak mengetahui apa kehendak Allah dan Rasulnya dalam wahyu. Iaitu dalam wahyu, apa sebenarnya kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuncak ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh kemuncaknya adalah untuk kita betul-betul faham apa yang Allah Subhanahu wa taala nak dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak daripada kita. Ini yang paling penting sekali. Inilah nombor satu objektif kita belajar usulul fiqh. Kedua, kita belajar usul fiqh sebab apa? Sebab kita dengan ilmu usul fiqh kita boleh tahu macam mana ulama' dapat satu kesimpulan hukum. Kenapa hukum perkara tertentu jadi wajib, kenapa hukum perkara tertentu jadi haram, kenapa jadi makruh, kenapa jadi sunat, kenapa jadi harus. Dengan ilmu usul fiqh, dia akan bagi tahu kita sekurang-kurangnya macam mana ulama' dapat kesimpulan tersebut. Kita mungkin tak mampu nak buat kesimpulan sendiri, tapi paling minimal apa kita dapat? Kita at least kita tahu macam mana ulama' dapat kesimpulan tersebut. Kalau daripada dulu kita beramal tanpa ilmu, maksudnya kita tak tahu pun macam mana ulama' tahu dapat kesimpulan tu,
Dengan ilmu usul fiqh, at least sekurang-kurangnya bila kita beramal, kita tahu macam mana ulama dapat kesimpulan macam tu. Yang perkara tersebut membuatkan hati kita lagi tenang untuk beribadah lah, kan? Bila kita tahu macam mana ulama dapat kesimpulan solat, zikir, apa yang kita buat ni hukumnya wajib atau sunat, kita lagi tenang untuk beribadah, kita lagi yakin, kita lagi tenteram. Jadi itu sebab kenapa kita belajar ilmu usul fiqh. Yang ketiga, zaman sekarang ni zaman yang berlaku kerosakan pada dua cabang ilmu yang utamalah. Pertama pada akidah dan pemikiran, kedua pada ilmu usulul fiqh. Semua school of thought, maksudnya pemikiran yang dibawa, gagasan pemikiran yang dibawa oleh golongan liberal, kan? Utamanya liberal yang dia menisbahkan diri dia kepada Islam lah, Islam liberal. Dia bukan liberal yang totally liberal tak ikut apa-apa ni, dia liberal yang nisbah diri kepada Islam. Apa masalah liberal, kita cakap liberal Islam ni? Liberal Islam problem utamanya pada mana? Akidah dan usul fiqh. Sebab tu bila kita tengok liberal, mereka boleh faham Al-Quran dan hadis ikut otak sendiri. Bukan sahaja liberal, bahkan banyak yang bukan liberal pun faham Quran dan hadis ikut otak sendiri. Sekarang ni, kecelaruan ataupun kesesatan dalam nak faham wahyu ikut otak sendiri ni telah berlaku secara meluas. Semalam mana baru tengok ada satu video dekat Facebook lah, orang duk viral kan. Ada seorang ustaz ni, ada doktor kat depan dia. Anda tak pasti doktor tu medical doktor ke ataupun memang dia PhD dalam agama lah. Dia kata apa? Dia kata Tuhan ada dua. Ni viral tuan-tuan dan puan-puan, viral kat Facebook. Tapi saya tak sebut siapa lah. Bukan style saya nak sebut-sebut orang ni. Cuma dah viral kat Facebook. Dia ngajar dekat masjid ni, kat Keramat, tak jauh daripada rumah saya pun. Dia kata Tuhan sebenarnya ada berapa? Ada dua. Yang ni mungkin dia cakap tu salah. Maksudnya dia salah faham lah. Kita cakap dia salah faham, bukan dia betul-betul yakin kan. Tapi secara zahirnya percakapan macam tu boleh bawa kepada kekufuran mengikut ijma' ulama'. Betul tak? Tak ada ulama' yang khilaf pun kata Tuhan ada dua ni boleh bawa kepada kekufuran. Tak ada ulama' khilaf. Macam mana ustaz ni yang ada doktor kat depan yang dapat kesimpulan macam tu? Sebab dia baca ada ayat dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah kata wa qala Allah la tattakhidhu ilahain itsnain. Janganlah kamu ambil dua tuhan. Innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya dia hanyalah Tuhan kamu yang satu. Dia faham bahagian awal la tattakhidhu ilahain itsnain, janganlah ambil dua tuhan. Tu maksudnya apa? Maksudnya Tuhan memang ada dua. Maksud ayat tu apa? Jangan syirikkan Tuhan. Maksudnya kita sembah Allah, pada masa sama kita sembah berhala dan sebagainya. Maksud ayat tu jangan ambil dua Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita sembah pada Allah, pada masa sama kita sembah Tuhan lain. Macam mana ustaz ni faham? La tattakhidhu ilahain itsnain. Dia faham apa? Dia faham Tuhan ada dua. Walaupun penerangannya dekat hujung video dia kata yang Tuhan lagi satu tu adalah hawa nafsu kita sendiri. Kan, hawa nafsu kita sendiri. Cuma dia salah faham. Bila Quran kata orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maksudnya bukan hawa nafsu tu Tuhan disembah ke apa. Maksudnya dia patuh ikut hawa nafsu dia tu seolah-olah macam hawa nafsu tu Tuhan. Tapi hawa nafsu tu sendiri bukan Tuhan. Tuhan ni satu saja yang betul kan. Jadi zaman sekarang ni hatta para ustaz pun boleh jadi sampai tahap macam tu. Tak semualah, kita tak adil lah kita nak cakap semua ustaz. Kebanyakan ustaz okey je, bagus je. Tapi kita tidak nafi ada ustaz yang memang pelik-pelik. Ada ustaz yang anda tengok video lagi satu viral kat Facebook kan, nampak sangat anda suka tengok Facebook. Ada lagi satu video viral kat Facebook, ustaz lain mengajar tentang makrifat-makrifat ni. Sebelum kita bincang hukum lah, dia baca Quran pun tak selesai lagi tajwid. Duk tergagap-gagap lagi. Memang macam tak pernah belajar tajwid langsung. Lepas tu dia tafsir ikut dan dia lah. Memang dia goreng ayat tu segoreng-gorengnya. Dah kiranya kalau orang tanya siapa kat muka bumi ni yang boleh goreng ayat Quran paling hebat, dia. Ada. Dia faham memang totally lain.
Allah cerita tentang keagungan Allah, sifat Allah, dia kata sifat Allah tu kita lah, kita ni lah sifat Allah. Allah ni bila rindu dia cipta kita lah, sebab apa dia rindu kita? Lepas tu dia nak kita ni manifestasi kepada Allah itu sendiri. Kita ni macam jelmaan Allah. Macam-macam lah dia kata kan. Tapi ustaz, bahkan dia kata dia dah mengajar 20 tahun dah. Bayangkan dia kata dia dah mengajar 20 tahun. Berapa ramai orang yang dah rosak pemikiran sebab ustaz tersebut. Jadi kalau apa yang nak bantras macam ni, apa yang nak bantras benda-benda pelik ni, akidah yang kuat dah ni, ilmu usul fiqh. Usul fiqh lah yang datang. Usul fiqh lah ilmu yang akan datang nanti, dan dia akan letak garis merah kat depan ustaz tu. Ilmu usul fiqh lah ilmu yang akan letak garis merah kat depan mana-mana ustaz supaya dia tak cakap merapu. Ya, pegang ayat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ilmu usul fiqh lah ilmu yang akan letak garis merah dekat depan siapa-siapa pun. Tak kira dia ustaz ke, orang awam ke, dia akan letak garis merah, dia cakap jangan lebih garis ni. Kalau lebih garis ni kau merapu. Kalau lebih garis ni, apa yang kau faham daripada Quran dan Sunnah itu merapu, confirm. Jadi neraca nak tahu orang tu cakap benda yang benar, cakap benda yang berdasarkan kefahaman yang betul, ataupun dia merapu, ataupun dia merepek, ilmu usul fiqh lah. Jadi usul fiqh sangat penting zaman sekarang. Dan bila kita tahu akhir zaman ni, Nabi SAW bersabda yang akhir zaman ni yakthurul jahil, banyak kejahilan kan. Ataupun dalam hadis lain yang masyhur, Allah akan yaqbidul ilm biqabdil ulama, Allah akan cabut ilmu ni dengan mematikan para ulama kan. Maksudnya akhir zaman ni ilmu makin kurang. Pada zaman ilmu makin kurang ni lah, makin ramai orang yang faham Quran dan Sunnah ikut otak sendiri. Sebab itulah dalam hadis yang masyhur tu tentang Allah cabut ilmu tu, kat penghujungnya apa? Hatta idza lam yabqa alimun, ataupun hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehinggalah bila dah tak ada orang alim dah berbaki kat muka bumi ni, manusia pun angkat orang-orang jahil sebagai rujukan. Lepas tu apa jadi? Fasu'ilu, orang-orang jahil yang diangkat sebagai rujukan ni akan ditanya tentang permasalahan agama. Fasu'ilu, mereka akan ditanya. Fa'aftau bighairi ilm, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Apa jadi? Fadallu wa adallu, yang diangkat jadi rujukan tu sesat, dan dia tu menyesatkan yang lain-lain. Ni bila berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang ni, akhir zaman sekarang kita ni. Kalau orang tanya hadis tu bila berlaku, hadis tu ni sekarang ni. Tanpa syak, ulama tak syak memang hadis tu maksudnya sekarang dan pada masa yang akan datang lah. Jadi ilmu usul fiqh lah yang akan menjadi bahtera lah kita cakap untuk selamatkan kita ni dari sudut kita boleh faham Quran dengan Sunnah sesuai dengan kefahaman para ulama terdahulu, sesuai dengan kefahaman para salafus salih, sesuai dengan kefahaman Nabi SAW sendiri. Kalau tak ada ilmu usul fiqh ni, habis, semua orang boleh cakap ikut dan dia. Okey. So itu mukadimah tentang kenapa kita kena belajar ilmu usul fiqh. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan rasa penting tak ilmu usul fiqh ni? Penting tak? Penting, sangat penting. Sangat penting. Kalau saya boleh ringkaskan, dalam Islam ni tentang ilmu agama ni ada dua je dibahas. Sebenarnya dua sahaja dia punya cara kita melihat ilmu-ilmu Islam ni, sebenarnya ada dua angle sahaja. Satu yang membahaskan dari sudut macam mana satu sumber dalam agama tu sampai, iaitu ilmu hadis lah, ilmu riwayah dipanggil. Macam mana Al-Quran sampai pada zaman sekarang, macam mana proses penukilan Al-Quran, macam mana proses penghafalan Al-Quran, penulisan Al-Quran, rekod Al-Quran, macam mana orang rekod Al-Quran, kemudian macam mana orang tulis hadis, orang rekod hadis, orang salin hadis, orang hafal hadis. Ilmu pertama ilmu riwayah. Ilmu yang ajar kat kita macam mana kita nak tahu sumber dalam agama ni terjaga atau tidak, sahih atau tidak, boleh dipakai atau tidak, autoriti atau tidak. Ilmu kedua adalah ilmu yang ajar kita macam mana kita nak faham sumber. Jadi ilmu dalam agama ni dua je sebenarnya. Ilmu yang bagi tahu kita macam mana kita nak tahu kesahihan sumber, pertama. Yang kedua, ilmu yang ajar kita macam mana kita nak faham sumber tu. Sekarang kita ada sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu pertama dia ajar kita macam mana nak tahu sumber tu sabit ke tak, sumber tu direkodkan ke tak. Ini ilmu apa? Riwayah. Ilmu riwayah ni merangkumi apa? Ulumul hadis, ilmu qiraat, ulumul Quran, sebagainya.
Kemudian kita ada ilmu lain yang ajar kita macam mana nak faham Al-Quran dan Sunnah, usulul fiqh. Antaranya yang paling utamanya ilmu usul fiqh ni. Jadi siapa yang belajar usulul fiqh, dia dah belajar 50% ataupun bahagian kedua, iaitu macam mana kita nak faham sumber dalam agama. Jadi untuk kalau dia nak lengkapkan diri dia, dia belajar ilmu tentang macam mana kita nak pastikan itu sumber ni sahih atau tidak. Itu ilmu riwayah lah. Itu ilmu riwayah. Okey, yang tu tentang muqaddimah kenapa kita kena belajar ilmu usul fiqh. Sebelum saya nak teruskan, tuan-tuan dan puan-puan ada print ke ataupun ada download PDF tak? Okey, sebelum tu soalan yang lagi patut saya tanyalah. Siapa sini yang tahu bahasa Arab? Cuma angkat tangan. Ada yang tahu bahasa Arab? Yang pernah belajar sampai dia rasa yakin lah. Maksudnya kalau pernah belajar, ramai orang pernah belajar. Saya ada orang yang belajar bahasa Arab dengan saya. Ni saya keluar tajuk sekejap. Dia belajar bahasa Arab dengan saya, kali keempat dah dia belajar. Ustaz, saya suruh belajar dah ni. Sebelum ni dengan ustaz ni, ustaz ni. Apa jadi? Saya putus tengah jalan. Saya give up tengah jalan. Jadi, kalau nak ikutkan yang belajar bahasa Arab, ramai. Maksud saya sekarang ni yang rasa dia okey lah, dia ada basic. Ada tak? Tak ada basic Okey. Siapa sini pernah belajar usul fiqh? Basic usul fiqh? Just basic pernah seorang? Lain ada? Tak ada. Okey, jadi saya kena raikan level tuan-tuan dan perempuan lah yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak boleh ikut shot sendiri je sebut bahasa Arab macam tu kan. Sebab kadang-kadang saya buat macam tu lah, pasal ada orang komen ataupun orang cakap, ustaz, orang tak faham ni kan. Jadi saya kena slope berbawahkan sikit perbahasan. Jadi matan tu sebenarnya yang kita nak belajar hari ni, teks yang kita nak belajar ni 5 muka surat. Nipis, sangat nipis. 5 muka surat. Boleh bayangkan tuan-tuan dan perempuan, 5 muka surat je. Macam hasil contengan budak-budak kecil je kan. Tapi 5 muka surat ni sikit. Sikit ni merangkumi banyak permasalahan ilmu usul fiqh. Nama apa yang kita nak belajar ni, nama risalah lah kita cakap, ataupun teks yang kita nak belajar ni, nama dia adalah At-Ta'rifat Asy-Syar'iyyah wal Ahkam Al-Khamsah Al-Usuliyah. Nama dia Risalah fi At-Ta'rifat Asy-Syar'iyyah wal Ahkam Al-Khamsah Al-Usuliyah. Risalah pada menerangkan ta'rif ataupun definisi syarak dan hukum hakam, dan 5 hukum usul fiqh ataupun 5 hukum yang biasa kita belajarlah, iaitu wajib, makruh, harus, sunat dengan haram. Okay. Jadi buku ni matan kita juga, teks ni sangat nipis. Jadi asalnya biasanya orang kalau nak belajar ilmu usul fiqh ni secara tradisional lah kita cakap. Tradisional ni maksudnya secara talaqi kan. Orang-orang seluruh dunia, terutamanya yang mazhab Syafi'i, mereka akan belajar satu teks nama dia Al-Waraqat, yang pernah pun dibedah dekat Baitul Salam ni sebelum ni. Al-Waraqat oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Oh, Baitul Salam belum IQS, okey, saya silap. Sebab saya pernah nampak macam Ustaz Amir Faham pernah bedah rupa di IQS Saya silap. So, Waraqat belum. Jadi insya-Allah nanti kita boleh bedah lah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya sebab utama saya pilih ni sebab saya ingat dah disentuh Waraqat. So saya salah lah. Ijtihad saya terbukti salah. Jadi biasanya orang belajar Al-Waraqat. Waraqat ni tulisan siapa? Imamul Haramain Al-Juwaini. Cuma Al-Waraqat tu saya lihat nak habiskan dalam sehari, rushing. Dan memang saya pernah buat pun. Nak habiskan dalam sehari dia memang rushing. Sebab dia dalam 20 muka surat. 20 muka surat ni sebenarnya nak hurai dalam sehari almost impossible lah. Kalau bidang agama kita ada teks 20 muka surat nak habiskan sehari, biasanya almost impossible. Sebab apa? Sebab ulama bila mereka tulis teks, satu baris tu kadang-kadang padat. Nak hurai satu baris tu boleh ambil sejam. Kan? Jadi kalau kita dengar, 5 muka surat je hari ni, maksudnya kita ingat 5 muka surat tu sekejap lah. Tapi sebenarnya dia ambil masa. Bila saya tengok tak sempat kita nak habiskan dalam sehari, saya rasa elok lagi saya ambil matan yang lagi ataupun teks yang lagi ringkas. Jadi, setakat pengetahuan saya yang terhad, dalam dunia Islam ni, tak ada teks yang lagi nipis dalam bidang ilmu usul fiqh daripada teks yang saya tengah pegang ni. Setakat saya tahulah. 5 muka surat je. Yang ni yang paling nipis. Paling nipis.
Tapi jangan rasa statusnya rendah. Maksudnya nipis je, tak semestinya dia tak bagus. Okey. Tulisan teks ni ditulis oleh siapa? Ditulis oleh, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat poster tu, oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain. Dan Syekh ni pun saya yakin ramai orang tak pernah dengar nama. Siapalah Syekh Aba Butain ni kan? Nama pun Aba Butain. Pelik kan? Siapa sini pernah dengar nama Syekh ni? Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain. Pernah dengar? Tak ada juga. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain ni, kita kenal sikit lah dengan penulis. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapat gambaran lah siapa Syekh Aba Butain ni, beliau ulama dekat Arab Saudi, batch guru kepada guru Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mufti Arab Saudi sebelum ni Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mufti sekarang Abdul Aziz Al Sheikh. Yang dulu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz punya guru. Itu Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain yang kita nak belajar ni. Kiranya beliau dalam 2 atau 3 level atas Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain ni, walaupun tak masyhur, tapi saya nak masyhurkan dia lah hari ni supaya tuan-tuan dan puan-puan kenal. Beliau ni, gelaran beliau Mufti Ad-Diyar An-Najdiyah. Mufti bagi negeri-negeri ataupun daerah Najd. Najd ni, sebab zaman tu tak ada lagi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Tak ada lagi kita cakap Kingdom of Saudi Arabia lah. Tak diformalkan lagi penubuhannya, tak jadi negara lagi. Before tu, waktu tu Daulah Saudi ni, ada 2 daulah. Pertama, kemudian dijatuhkan kedua. Pasal dibuatkan kali kedua Daulah Saudi ni, kemudian dijatuhkan juga kali ketiga, barulah jadi sekarang ni Kingdom of Saudi Arabia ni. So Syekh ni hidup pada daulah yang kedua. Waktu tu tak ada lagi nama Kingdom of Saudi Arabia, tak ada lagi. Ini lebih kurang 150 tahun lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu time range kita tengah bincang ni, Syekh ni hidup bila? Beliau lebih kurang 150 tahun lepas. Jadi Syekh Abdul Rahman Aba Butain ni, pada zaman beliau lah mufti bagi daerah Najd. Najd ni bukan kecil tuan-tuan dan puan-puan. Najd ni besar, merangkumi Riyadh dan sebagainya. Riyadh tu sendiri tuan-tuan dan puan-puan, besar. Saya pun baru sedar, saya ada kawan belajar kat Riyadh. Bila saya dengar kan, saya cakap dekat dia, dekat Riyadh ni ada Syekh sekian-sekian, kenapa hang tak pergi belajar dengan dia? Kan dekat Riyadh je kan? Saya cakap kat dia, hang ni dah duduk dekat Riyadh, kenapa tak pergi belajar dekat Syekh yang masyhur ni kan? Syekh sekian-sekian ni. Kawan saya cakap dekat saya, tahu tak, Riyadh tu sendiri lagi besar daripada Johor ke Kedah. Lagi besar daripada Johor ke Kedah, satu negeri tu. Jadi saya bila dengar benda tu, okey, barulah faham, patutlah orang cakap tak boleh pergi kan. Patutlah kita dengar student belajar kat Riyadh, kadang-kadang tak boleh pergi dekat ulama kat Riyadh. Saya dulu ingat, kenapa tak pergi ni kan? Ruginya, rupanya memang jauh. Sebab Riyadh tu besar. Riyadh tu hanya part of Najd. Najd ni maksudnya highland. Sebab Najd ni dekat bahagian Arab Saudi ni, kira kita cakap tanah tinggi lah, ada bukit-bukit apa semua kan. Jadi waktu tu mufti Najd ni siapa? Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain ni. Jadi kita baca sikit biografi beliau. Beliau ialah Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Bahrul Fahamah. Bila saya sebut gelaran-gelaran ni siapa bagi? Ulama yang datang setelah beliau. Sebab tak logik lah ulama tu nak dia nak tulis biografi diri dia sendiri, dia puji, lepas tu dia kata aku ni Al-Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Fahamah. Okay? So siapa yang bagi gelaran ni? Ulama terkemudian. Okay? Al-Faqih Al-Bahr Al-Fahamah. Al-Bahr ni maksudnya seolah ilmu dia macam laut. Al-Faqih yang pakar fiqah. Al-Fahamah yang sangat-sangat faham. Al-Bari' Al-Mahir yang mahir, yang hebat. Qami'ul Mubtadi'in, menghancur ataupun penentang kepada ahli bid'ah. Wa Saifullah ala a'naqil kafirin, dan pedang Allah yang terhunus kepada orang-orang kafir kan. Syekhul Mutaakhirin minal Hanabilah fi Najd, ulama Hambali yang paling masyhur, yang paling hebat dekat daerah Najd. Wa muftihim, dan mufti mereka. Siapa namanya? Beliau adalah
Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sultan bin Khamis. Itu nama penuh. Nama masyhur beliau Abdullah bin Abdurrahman Aba Butain. Abdullah bin Abdurrahman Aba Butain. Beliau dilahirkan pada tahun 1194 Hijrah. 1194 Hijrah. Di negeri nama Ar-Rawdah, di kampung nama Sedair. Sedair. Biasa orang Saudi kita akan nampak dia cakap As-Sedairi. Sedairi maksudnya kampung lah, kampung yang masyhur nama Sedair. Beliau menuntut ilmu, first kali beliau menuntut ilmu daripada siapa? Daripada ayah beliau sendiri. Ayah beliau ni seorang ulama yang masyhur, yang alim. Kata dekat biografinya kata, Rabbahu abuhu ahsana tarbiyah. Ayah dia lah yang first kali tarbiyah anak dia ni. Faqara al-Quran wa hafizahu an zahri qalb. Dia hafal Quran dan belajar baca Quran daripada siapa? Daripada ayah dia sendirilah. Hafizahu an zahri qalb. Dia hafal Quran tu, an zahri qalb ni maksudnya hafal lah, hafal tak perlu tengok pun. Wa huwa yafi'. Yafi' ni umur dekat-dekat sebelum nak balik. 11, 12 macam tu. Wa syara'a fi talibil ilmi fi sinnin mubakkirah. Beliau belajar ni, beliau start menuntut ilmu agama pada umur yang muda. Dekat kampung beliau Ar-Rawdah ni, beliau belajar dengan siapa? Antara guru utama beliau kat situ Asy-Syaikh Muhammad Ibn Al-Hajj Abdullah bin Tarrad Ad-Dusari Al-Hambali. Ni guru pertama beliau, Asy-Syaikh Muhammad Ad-Dusari. Yang beliau mulazamah dengan guru beliau yang pertama ni lama, bertahun-tahun belajar fiqh mazhab Hambali lah, sebab dekat Saudi mazhab Hambali. Jangan risau matan ni setakat saya cek tak ada yang cenderung kepada mazhab Hambali lah. Kiranya kita yang mazhab Syafi'i pun boleh belajar. Setakat saya cek tak ada yang nampak bercanggah atau berlawan dengan mazhab Syafi'i. Jadi beliau belajar dengan siapa? Pertama dengan Syekh Muhammad Ad-Dusari inilah. Beliau mulazamah tamah. Bila ulama kata mulazamah tamah ni maksudnya belajar lama dan dia berkepit je dengan guru dia. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Hubungan anak murid dengan guru ni zaman sekarang ni disconnected. Kan, jumpa guru dalam kelas, habis kelas balik tak ada apa-apa dah. Zaman dulu tak ada. Dulu anak murid itulah khidmat untuk guru, tolong guru, kadang-kadang duduk rumah guru sekali, ambil kasut lah, basuh tu, basuh ni. Orang jadi macam kita cakap khadam. Kan, orang jadi khadam. Khadam ni maksudnya memang dia nak tolong guru dia. Sebab apa? Sebab apa orang jadi khadam? Sebab mereka nak mulazamah guru lah. Mereka nak masa lagi banyak dengan guru tu. Jadi Syekh Abdullah Aba Butain ni, beliau mulazamah tamah dengan guru beliau ni. Pergi mana-mana je berkepit dengan guru. Kemudian beliau musafir ke bandar nama Syaqra. Negeri nama Syaqra. Dekat Syaqra beliau belajar dengan ulama lain namanya Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husayyin At-Tamimi. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husayyin At-Tamimi. Siapa Abdul Aziz At-Tamimi ni? Abdul Aziz bin Abdullah Al-Husayyin ni, beliau anak murid kepada beliau anak murid kepada anak murid Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ni imam dakwah lah, ulama masyhur kita selalu dengar kan. Jadi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada anak murid beliau. Anak murid beliau ni lah guru kepada guru Syekh Abdullah bin Butain ni, Abdul Aziz At-Tamimi ni. Yang beliau belajar dengan guru beliau Abdul Aziz At-Tamimi ni, beliau belajar fiqh, hadis, tafsir, usuluddin, usul fiqh. Kemudian beliau pindah ke negeri nama Ad-Dir'iyah. Zaman dulu ulama macam ni kalau kita baca biografi ulama zaman dulu macam tu. Belajar kat bandar ni, habis sedut ilmu ulama kat bandar ni, dia orang pergi kat bandar lain. Sedut ilmu situ, pergi bandar lain. Kita sekarang macam mana? Kita duduk bandar kita tapi tak sedut pun. Kita tak sedut ilmu pun. Ulama dulu macam tu. Sunnah ulama terdahulu, mereka stay kat bandar tu, belajar dengan semua yang kat bandar tu dulu, dekat terutamanya bandar daripada lahir lah, bandar yang mereka lahir ni, kemudian baru musafir. Sebab itulah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama adi masyhur, beliau ada kitab tentang Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Rihlah ni pergi, bukan rihlah nak berkelah ke pun, tapi rihlah nak belajar ni fi Talabil Hadith, kalau nak belajar ilmu hadis. Yang dalam tu beliau cerita ulama, cerita-cerita tentang ulama memang macam mana mereka berihlah dan sejauh mana mereka pergi. Kalau kita tengok Imam Bukhari pun ada peta yang tunjuk jalan
perjalanan beliau sepanjang hidup untuk menuntut ilmu ni pergi beribu-ribu kilometer. Daripada beliau lahir dekat bahagian Khurasan tu, pergi ke Mekah, Madinah, Mesir, Syam, ini semua beribu kilometer. Bukan sekejap. Kan? Bukan mereka naik kapal terbang. Jadi zaman dulu style memang macam tu. Style memang kita belajar daripada ulama setempat. Kita dah kuat ilmu kita kita dah sedut ilmu ulama setempat kita ni, baru kita pergi pindah ke negeri lain. Maksudnya pindah ke negeri lain. So beliau pergi ke Ad-Dir'iyah. Kat situ beliau jumpa ulama nama Abdullah ibnu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau belajar direct dengan anak Syekh Muhammad Abdul Wahab lah. Dan beliau belajar juga dengan Ahmad bin Rashid Al-Afaliqi Al-Ahsa'i Al-Hambali. Yang guru beliau yang ni, Syekh Abdullah bin Rashid ni, mengijazahkan kepada beliau sanad-sanad untuk kitab hadis. Jadi sanad-sanad ni penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Setengah orang dia ada mindset dengan orang sunnah ni tak ada sanad. Tak. Ni Syekh ni, Aba Butain ni, orang sunnah lah kita cakap, betul tak? Kalau kita punya term sekarang kat Malaysia ni, orang sunnah lah kan. Beliau banyak sanad. Dan masyhur ulama Saudi yang terdahulu pun ramai je bersanad. Jadi tak ada kat sana kita cakap mindset yang orang sunnah ni tak ada sanad ataupun kita tak ambil kisah sanad. Sanad dalam ilmu agama ni penting, betul. Cuma kita tak over lah sampai golongan yang macam tak ada sanad langsung, tak alim, tak. Ada sahaja ulama yang memang mereka alim tapi tak ada sanad. Tapi afdalnya kalau seorang tu nak jadi alim, dia ada sanad. Itu paling baik, paling bagus lah kan. Sanad ni macam penghias. Okay? Siapa yang ada, alhamdulillah, lagi cantik, lagi bagus. Tak ada, tak apa. Tapi dengan syarat dia memang alim betul lah. Kan? Macam antara ulama yang masyhur, beliau memang tak sanad, bukan tak ada sanad. Beliau belajar berguru tapi tak sempat dapat ijazah. Maksudnya guru beliau mungkin tak bagi ke ataupun tak sempat bagi sebagainya. Ulama nama Syekh Hasan bin Abdul Latif bin Abdul Mani'. Hasan bin Abdul Latif bin Mani'. Beliau ni beliau ni anak murid kepada mufti Saudi sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz, nama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Hasan bin Abdul Latif bin Mani' ni tak ada sanad langsung. Tapi tak ada siapa nafi keilmuan beliau. Tak ada siapa boleh pergi kat depan matanya kata, Syekh kau tak ada sanad pun. Sebab apa? Syekh ni hafal macam-macam. Alfiah bin Malik 1000 rangkap, hafal mata dalam mazhab Hanbali, hafal Quran, hafal Nuniyah Ibnu Qayyim 5000 rangkap. So waktu tu kita tak tengok dah sanad ke tak sanad ke. Kalau dah alim macam ni, tak ada siapa kacau. Macam Syekh kepada Syekh Utsaimin, guru beliau yang masyhur kan, Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di kan. Syekh As-Sa'di, beliau ada sanad, tapi beliau tak suka nak bagi-bagi sanad tu. Jadi ada je ulama yang mereka ni, jadi memang kita cakap ulama sunnah kan, ulama sunnah kita cakap, ataupun ulama yang nisbah kepada salaf ni semua bersanad. Jadi dakwaan yang kata tak bersanad, geng-geng sunnah tak bersanad, kita je yang sanad bersambung sampai ke Rasulullah SAW, itu salah lah. Ramai je yang ada sanad. Bahkan asatizah Malaysia yang sunnah ramai pun yang ada sanad kan. Jadi itu tak betul. Dan macam saya cakap, sunnah ataupun kita cakap tradisi pengambilan sanad ni tradisi yang bagus dan dia macam penghias lah. Bila kita cakap penghias kan, kenalah ada bahan, betul tak? Sebagai contoh, kek ada penghias dengan kek itu sendiri. So kalau kita nak letak penghias, kenalah ada kek. Nak ambil sanad, afdalnya kita ni kenalah orang yang berilmu, betul tak? Janganlah kita ni ilmu tak ada, sanad banyak. Seolah macam kek itu sendiri tak ada, tapi penghias kek tu yang bentuk macam orang ke apa tu banyak. Keknya sendiri tak ada. So salah lah. Ada je orang macam tu yang rajin kumpul sanad tapi ilmu agamanya dia tak nak belajar. So yang terbaiknya kita kena balance. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada jumpa mana-mana majlis yang bagi sanad kan, terutama daripada ustaz-ustaz yang sunnah, ustaz sunnah pun ramai je yang ada sanad, boleh minta mereka lah. Boleh minta mereka. Kemudian Syekh belajar dengan ulama nama Hamad bin Nasir bin Uthman bin Ma'mar At-Tamimi, pun antara anak murid kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Dan antara guru beliau yang terakhir beliau pernah belajar juga adalah nama dia As-Sayyid Husain bin Abdul Rahman Al-Jafri ataupun Al-Jufri. Ulama yang memang keturunan Nabi SAW lah, keturunan Ahlul Bait. Yang beliau belajar dengan keturunan Ahlul Bait ni, Syekh ni apa? Beliau belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Antara yang beliau belajar dengan Syekh Sayyid Husain Al-Jafri adalah kitab Syarah Ibn Aqil. Syarah Ibn Aqil ni kitab dalam nahwu yang agak advance lah, huraian kepada Alfiah bin Malik. Itu kita cakap
guru-guru beliau dan perjalanan beliau menuntut ilmu. Beliau pergi banyak negeri, beliau jumpa ramai ulama lah, belajar lama. Dan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain ni terkenal sebab beliau jadi qadi lama. Berkhidmat jadi qadi lama, kemudian diangkat jadi mufti lah. Kalau nak cerita tentang biografi beliau panjang, saya skip juga. Dan pujian ulama pun banyak. Pujian ulama pun terlalu banyak, saya skip. Sekarang ni telah terhimpun fatwa beliau. Kalau siapa yang boleh baca bahasa Arab, ada tesis beliau, bukan tesis. Orang lain tulis tesis pasal Syekh ni, kumpul semua fatwa Syekh dalam sejilid tebal, dalam 1000 muka surat kot. Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh ni Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain. Dan antara kisah menarik tentang Syekh Abu Butain ni, beliau seorang yang sangat, ulama kata jald fi tadris, maksudnya orang yang kuat mengajar. Maksudnya beliau boleh sabar mengajar ni lama, berjam-jam, pagi sampai malam. Sebab zaman dulu ulama tak banyak disibukkan dengan perkara duniawi, jadi mereka boleh bagi masa untuk ajar orang tu banyak. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain ni dikenal sebagai macam tak ada hari cuti. Setiap hari orang belajar dengan dia, daripada pagi sampai malam. Bahkan baca kitab yang besar-besar berulang-ulang kali. Ada seorang ulama yang masyhur, ya, nama beliau Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, sekarang dekat Saudi. Beliau ulama yang kat Saudi. Beliau kata beliau pernah terjumpa manuskrip kitab anak murid Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain ni. Anak murid beliau punya kitab lah, kitab Ar-Rawdul Murbi'. Ar-Rawdul Murbi' ni dalam fiqh Hambali, dalam 3 jilid atau 2 jilid tebal. Kitab fiqh 2 jilid tebal atau 3 jilid tebal. Yang kitab Ar-Rawdul Murbi' ni agak advance lah dalam mazhab Hambali, bukan mudah lah. Kitab yang biasa dipelajari oleh orang-orang yang dah advance je. Jadi Syekh yang ada kitab Ar-Rawdul Murbi' ni, nama beliau kalau anda tak silap, nama beliau Abdul Aziz bin Rashid juga, Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid. Beliau anak murid kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain. Dekat muka surat pertama buku tu ada tulisan, beliau kata hadzal kitab qara'tuhu ala syekhina Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain lil marrati as-sadisata asyar. Buku ini aku dah baca dengan guru aku Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain ni untuk kali ke-16. Kali ke-16. Buku tu 3 jilid, tuan-tuan dan puan-puan. Dia belajar buku yang sama, tebal macam ni, tapi lagi tambah 2 jilid lagi. Dengan Syekh Abu Butain ni berapa kali? 16. Siapa sini yang pernah belajar hadis 40 lebih sekali? Kita tak pergi kepada kitab lain, hadis 40 ada tak? Okey, seorang lagi. Hadis 40, tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin sekali je pernah belajar hadis 40. Ni yang Syekh ni, beliau belajar kitab Ar-Rawdul Murbi' dengan Syekh Abu Butain ni 16 kali. Maksudnya zaman dulu ulama bukan main-main. Mereka bukan fikir duniawi ke apa, mereka betul-betul fokus. Otak mereka ni fikir ilmu je, bukan macam zaman sekarang lah, semua orang fikir duniawi je. Termasuklah kadang-kadang ustaz pun ada. Na'udzubillah. Itu tentang Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Butain rahimahullah. Okey. Lepas kita dah selesai tentang biografi beliau, tentang matan yang kita nak belajar ni, kita cerita sikit tentang usul fiqh lah. Kita cerita sikit tentang apa sebenarnya usul fiqh. Ulama kata bila kita nak belajar apa-apa cabang ilmu, ada 10 muqaddimah yang kita kena tahu. Ulama kata al-mabadi' al-asharah. Al-mabadi' al-asharah, 10 prinsip asas before kita belajar mana-mana cabang ilmu yang kalau kita belajar 10 ni, 10 prinsip asas ni, dia akan memudahkan kita dalam nak mempelajari satu ilmu. Okey? Siapa yang tahu 10 fakta asas ni, bila dia nak belajar satu ilmu, dia lagi senang. Sayangnya 10 fakta asas ni yang biasanya ulama selalu ambil berat untuk huraikan, tak ramai orang yang bila mengajar dia fokus kepada 10 ni. Okey? 10 fakta asas yang ulama kata dia seolah muqaddimah kepada apa-apa saja ilmu. Muqaddimah kepada apa-apa saja ilmu yang akan memudahkan lagi pelajar tu untuk belajar suatu ilmu tu. Namanya apa? Al-Mabadi' Al-Asharah. Okey. Ada seorang ulama Azhar, nama beliau Syekh As-Sabban. Okey, As-Sabban. Saya asyik sebut ulama Saudi je kan. Ni saya sebut ulama Azhar, nama beliau As-Sabban.
As-Sabban ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, beliau ada kitab hurai bismillah 200 muka surat. Ar-Risalah Al-Kubra fi Syarhil Basmalah, hampir 200 muka surat. Hurai bismillah aja. Sabban ni masyhurlah ulama yang sangat alim. Beliau ada hasyiah untuk Syarah Ibn Aqil, Syarah Ushmuni, Alfiyah bin Malik dan kitab lain-lain. As-Sabban ni beliau dah letak dalam bentuk syair 10 fakta yang kita perlu belajar tu. Yang kalau siapa tahu, dia nak belajar apa-apa cabang ilmu, tajwid ke, tafsir ke, hadis ke, bahasa Arab ke, akidah ke, kalau dia tahu 10 fakta ni, cepat. Dia cepat tangkap. Orang lain duk blur-blur dalam kelas, dia cepat tangkap. Apa 10 fakta tu? Ni dirangkumkan dalam 3 rangkaian syair. Kata As-Sabban rahimahullah, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Prinsip untuk setiap ilmu ada 10. Inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Pertama apa? Al-haddu wal mawdu'u. Kedua al-mawdu'u. Ketiga thumma thamarah. Al-had, al-mawdu', al-thamarah. Tiga, nanti saya akan hurai. Wa nisbatun. Keempat, wal fadlu wal wadi', wal ismu wal istimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami' hadza syarafa. Kalau laju sangat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok rakaman. Tapi saya akan cuba hurailah. Itu bagus fungsi rakaman zaman sekarang, kita boleh murajaah balik antara nikmat Allah yang paling besar zaman sekarang. Inna mabadi kulli ilmin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wa ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami' hadza syarafa. Ada 10. Okey, pertama al-had. Al-had ta'rif ilmu tu. Apa usul fiqh? Kita akan belajar nanti apa ta'rif usul fiqh. Jadi sebelum kita belajar mana-mana cabang ilmu, kena tahu ta'rif. Apa usul fiqh? Apa ulum hadis? Apa akidah? So pertama kena tahu al-had ta'rif. Al-mawdu', topik kajian usul fiqh ni apa? Okey, saya bagi contoh kat tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud topik kajian? Ilmu medik belajar apa? Apa topik kajian ilmu medik? Topik kajian ilmu medik adalah tubuh manusia dari sudut sihat dan sakit. Dari sudut apa kesakitan yang datang dan bila dia jadi sihat. Senang cerita, topik kajian medik apa? Tubuh manusia. Maksudnya apa yang orang medik belajar? Apa yang orang belajar medik? Bila orang belajar medik kan, dia belajar apa? Dia belajar tentang tubuh manusia lah. So topik kajian ilmu perubatan, ilmu medik apa? Badan manusia dari sudut sihat atau sakit. Kalau orang belajar tata bahasa Arab, apa topik kajian? Topik kajiannya adalah kalimah Arab ataupun percakapan orang Arab. Orang belajar ilmu ulumul hadis, topik kajiannya apa? Hadis dari sudut cara dia sampai kat kita, sahih atau dhaif. Jadi usul fiqh ni apa yang topik kajian? Topik kajian ulama kata adalah dalil fiqh secara umumnya. Dalailul fiqh ijmalan. Dalil fiqh secara umumnya. Kenapa saya cakap secara umum? Sebab usulul fiqh dia tak bahas dalil fiqh secara terperinci. Apa maksud terperinci ataupun umum ni? Saya bagi contoh. Usul fiqh dia bahas dari sudut Al-Quran ni hujah ke tidak dalam menetapkan hukum. Al-Quran ni diriwayatkan secara mutawatir, ada pelbagai qiraat. Qiraat yang mana jadi hujah? Qiraat mana yang tak jadi hujah? Jadi dia bahas Al-Quran tu secara holistik, secara umum. Adapun ilmu fiqh, dia pergi direct kepada satu-satu ayat tertentu. Contohnya orang tanya, apa dalil solat? Aqimus solah. Disebutkan ayat tertentu kan. Apa dalil zakat? Wa atuz zakah. Disebut ayat tertentu. Bila sebut ayat tertentu, itu perbahasan ilmu apa? Itu fiqh. Fiqh dia pergi dalil bila bincang secara terperinci atau tertentu. Usul fiqh tak. Usul fiqh dia tengok secara holistik. Dia bahas holistik. Okey, Quran tu sendiri hujah tak? Qiraat ada banyak. Qiraat mana yang hujah? Qiraat yang syadz hujah ke tidak? Hadis tu sendiri hujah tak? Okey, hadis mutawatir hujah tak? Hadis sahih hujah tak? Hadis dhaif boleh pakai tak untuk buat hukum? Macam tu. Dia tak bincang particular ayat Quran dan hadis. Okey, usul fiqh tak bahas. Okey, hadis tentang innamal a'malu binniyat, apa huraiannya? Itu usul fiqh tak bahas.
Okay, innamal a'malu binniyat, maksudnya amalan ni hanya berdasarkan niat, siapa tak niat tak dapat amalan, tak dapat pahala dan sebagainya kan. Itu usul fiqh bahas tak? Tak. Bila melibatkan terperinci dan dalil spesifik, itu bukan usul al-fiqh. Usulul fiqh, dia tengok cabang dia tengok sumber dalam agama ni sebagai holistik. Mana sumber yang kita nak pakai secara holistiknya. Dia tengok dengan pandangan yang holistik. Overview lah, kita cakap overview. Okay, sunnah tu sendiri boleh pakai tak? Hadis mutawatir boleh pakai tak? Hadis ahad boleh pakai tak? Sahih boleh pakai tak? Hadis dhaif boleh pakai tak? Macam mana kalau hadis Nabi SAW yang bersifat perbuatan? Macam mana kalau hadis Nabi SAW yang bersifat percakapan? Tapi bincang tak contoh-contoh terperinci? Okey, contoh hadis terperinci Nabi SAW bersabda, yang Nabi cakap adalah hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana aku solat. Itu usul fiqh bahas tak? Tak. Itu ilmu apa? Fiqh. Okay. So usul fiqh dia tak tengok dalil terperinci, dia tengok dalil secara umum. Dia dalam otak ulama usul fiqh dia bahas benda ni hujah tak? Itu. Benda ni hujah tak? Benda ni autoriti dalam agama. Adapun melihat satu persatu dalil, satu persatu ayat Quran, apa hukum? Apa hukum kita boleh ambil? Itu kerja siapa? Kerja faqih, kerja orang yang belajar fiqh. Jadi, topik kajian ilmu usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh, iaitu sumber-sumber untuk kita tetapkan hukum, sumber-sumber untuk kita tetapkan hukum secara mujmal, secara umumnya. Secara umum, bukan secara terperinci. Ingat usul fiqh dia tengok kepada sumber dalam agama ni secara umum. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pening, saya takut ada yang pening, dan saya rasa memang ada yang pening. Jadi, kalau ada siapa yang rasa dia pening, ambil je lah ini kesimpulan. Usul fiqh melihat kepada sumber-sumber dalam agama secara umum. Okey? Melihat kepada sumber-sumber agama secara umum. Dia bagi tahu kat kita apa itu sumber dalam agama, apa itu autoriti dalam meletakkan hukum dalam agama, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Amali Madinah sebagainya. And then dia bagi tahu kita mana yang hujah, mana bukan hujah. Itu usul fiqh. As-samarah, apa buah atau hasil kita dapat bila kita belajar ilmu usul fiqh? Banyak hasil lah. Hasil pertama sekali, kita boleh faham lah kenapa satu hukum tu jadi macam tu. Kita boleh faham lah kenapa ulama kata solat 5 waktu ni wajib. Kita boleh faham kenapa ulama kata arak tu haram. Kedua, hasil kita belajar usul fiqh adalah supaya kita boleh faham Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang betul-betul tepat. Dengan kefahaman yang kita boleh jamin inilah kefahaman yang diwarisi oleh para ulama, diwarisi oleh salaf. Bukan kefahaman reka sendiri, bukan rekayasa siapa-siapa, bukan merapu, tak. Tapi dia tahu, dia boleh faham Quran dan Sunnah ni sesuai dengan kefahaman para ulama dan para salafus soleh. Nisbah usul fiqh. Usul fiqh ni penisbahannya kepada ilmu syariat lah. Dia sebahagian daripada ilmu agama. Wa fadluhu, apa kelebihan belajar ilmu usul fiqh? Kelebihan belajar ilmu usul fiqh ni sama macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni bagus tak belajar? Sangat bagus. Sebab kita tahu apa yang Allah nak, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Itu ilmu fiqh. Ilmu fiqh bagi tahu kita Allah tak suka kita buat maksiat sekian-sekian. Allah haramkan kita makan riba, katakan. Fiqh bagi tahu kita tentang apa yang Allah nak daripada hamba. Usul fiqh dia adalah ilmu yang kita cakap terkait dengan fiqh. Maka kalau fiqh tu ilmu yang mulia, usul fiqh pun ilmu yang mulia. Okey. Kalau fiqh ilmu mulia, usul fiqh pun ilmu mulia. Siapa yang pertama tulis dalam ilmu usul fiqh? Imam Asy-Syafi'i. Yang ni kita biasa dengar. Al-Wadi', maksudnya orang yang meletakkan ilmu ataupun orang yang menulis dalam ilmu. Siapa orang yang pertama tulis dalam ilmu usul fiqh? Jawapannya Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Yang pertama tulis usul fiqh adalah Imam Asy-Syafi'i. Cuma persoalan timbul. Imam Asy-Syafi'i wafat bila, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa tahu? Yang tahu cuma angkat tangan. Saya nak tengok. Ada tak yang berani? 170 lain? 204 siapa kata? Okey, betul. Jawapannya 204 Hijrah. Okey, lahir 150, wafat 204. 204 Hijrah wafat. Nabi SAW wafat bila? 11 Hijrah. 11 dengan 204 jauh tak? Jauh, sangat jauh.
Ada lebih kurang secara rough, kita cakap roughly ada 200 tahun gap antara Imam Syafi'i dengan Nabi SAW. Jadi gap ni daripada zaman Nabi SAW ke Imam Syafi'i, kan? Tak ada ke orang tahu ilmu usul fiqh? Kan? Orang yang sebelum Imam Syafi'i tu macam mana mereka faham agama? Rasanya macam mana? Ada usul fiqh tak? Betul, ada tapi tak tersusun. Jadi macam ilmu-ilmu lain, usul fiqh pun sama. Macam ilmu bahasa Arab, nahu, macam ilmu hadis, macam ilmu-ilmu lain, usulul fiqh ni dah ada sejak zaman siapa? Zaman Nabi SAW sendiri. Dah ada sejak zaman Nabi SAW sendiri, dah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum pun dah ada dah. Okey. Cuma apa yang Imam Syafi'i buat yang lain daripada yang lain? Bukan Imam Syafi'i reka ilmu ni, okey. Imam Syafi'i bukan datang usul fiqh ni daripada poket. Ya? Bukan tiba-tiba tak ada orang tahu usul fiqh, tiba-tiba Imam Syafi'i aku bawa keluar benda yang orang tak tahu, tak. Imam Syafi'i hanya susun dan kumpul. Okey. Apa yang cara faham sahabat terhadap dalil, Imam Syafi'i just letak dalam satu buku, susunkan bagi cantik, dah rekodkan. Tapi cara kefahaman tu dah memang ada, tak? Dah memang ada. Semua ulama zaman Imam Syafi'i aware tentang kaedah-kaedah usul fiqh dah. Cuma tak ada siapa tak tulis lagi. So Imam Syafi'i adalah orang first yang tulis, susun dan rekod. Adapun dari sudut ilmu tu wujud dan pass down generation by generation dengan mulut, maksudnya diturunkan generasi ke generasi dengan mengajar secara lisan, dah ada dah. Sejak zaman siapa? Sejak zaman Nabi SAW sendiri. Sebab itulah kata seorang ulama ni, dia ada buat syair dalam usul fiqh, beliau kata awwalu man allafa fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi. Orang pertama yang tulis dalam usul fiqh adalah Imam Syafi'i. Wa ghairuhu kana lahu saliqah mithl alladhi lil 'urbi min saliqah. Sebelum Imam Syafi'i, ya, wa ghairuhu kana lahu saliqah. Ilmu usul fiqh ni dah ada sejak semula jadi dah. Mithlul ladzi lil 'urbi min saliqah. Seperti mana orang Arab tu sendiri dah ada ilmu bahasa Arab secara semula jadi. Maksudnya apa? Sebelum Imam Syafi'i, para sahabat Nabi SAW dah tahu usul fiqh dah secara semula jadi. Macam mana kita cakap secara semula jadi? Sebab kefahaman sahabat ni dalam ilmu bahasa Arab terlalu tinggi, dan mereka sendiri melihat macam mana Nabi SAW faham dalil. Mereka ada kemampuan untuk faham dalil tu secara tepat, sebab bahasa Arab memang sangat tinggi dan mereka tengok macam mana Nabi faham dalil. Jadi kita cakap malakah, bakat untuk faham dalil tu ada kat sahabat secara apa? Semula jadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditakdirkan jumpa Sayyidina Umar, ya, Al-Faruq radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan-puan sebut kat Sayyidina Umar, tahu tak perkataan nama dia qiyas aula? Tahu tak perkataan nama dia qiyas dalalah, ijma' sukuti? Agak-agak Sayyidina Umar tahu tak? Sayyidina Umar mungkin tak tahu perkataan tu, terminologi mungkin tak tahu. Tapi kalau kita tanya Sayyidina Umar macam mana faham hadis ni, kita akan tengok Sayyidina Umar faham sebiji macam mana ulama usul fiqh faham. Kenapa? Sebab Sayyidina Umar ada ilmu tu secara semula jadi. Mungkin dia tak tahu terminologi, zaman tu tak ada siapa pun letak terminologi ijma' ke qiyas ke, mungkin tak ada. Tapi ilmu tu dah ada secara semula jadi. Macam dalam ilmu tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab ni ditulis pada zaman Sayyidina Ali 40 Hijrah. Adakah sebelum Sayyidina Ali semua sahabat cakap tak ada tata bahasa? Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa Nabi SAW, kalau ditakdirkan jumpa Nabi SAW, insyaAllah kita semua ditakdirkan jumpa Nabi SAW, tengok bahasa Arab Nabi, kita bandingkan apa yang Nabi SAW cakap dengan kaedah bahasa Arab, sama tak? Sebiji. Nabi SAW pernah belajar nahu tak? Tak. Sahabat pernah belajar nahu, Abu Bakar pernah belajar nahu. Pernah tuan-tuan dan puan-puan buka kitab sirah, maka mereka duduk untuk belajar nahu. Maka para sahabat berkumpul dengan Nabi SAW belajar tata bahasa Arab, pernah? Tak. Tapi apa yang Nabi dengan sahabat cakap, kan, SAW, baris tu sebiji macam kalau kita belajar nahu. Sebab apa? Sebab ilmu tu dah ada secara semula jadi. Orang terkemudian just datang untuk susun dan bagi nampak cantik je. Bukan dia create daripada tak ada apa-apa. Okay? Sebab apa saya sebut benda ni? Kenapa saya tekankan? Sebab liberal dia suka part ni lah. Liberal bila dia dengar Imam Syafi'i first tulis, lepas tu Imam Syafi'i datang lambat selepas Nabi, apa liberal cakap? Oh, so kaedah-kaedah yang ulama kamu buat untuk faham Quran dan Sunnah ni rekaan Imam Syafi'i je, buat apa kita kena ikut? Bila kita cakap zina haram, katakan liberal nak lawan, liberal kata kalau orang tu redha
Dua pihak ni kan, kalau dua pihak tu redha untuk berzina, tak ada masalah. Kita cakap kata ini melanggar ijma' ulama'. Apa liberal kata kita? Ijma' ulama' tu adalah idea Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i tu hanya muncul 150 tahun lepas Nabi SAW wafat. Kenapa kau nak paksa aku ikut idea orang yang datang jauh lepas Nabi? Nampak? So macam mana kita cakap liberal tadi tu? Kita cakap kat liberal tadi tu, kau relax dulu. Kau relax dulu. Kan? Kita, bila kita cakap ilmu usul fiqh ni, bukan rekat Imam Syafi'i, tapi dah ada pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Kalau liberal tanya apa bukti, kita kena buka kitab hadis. Bahkan ada satu kitab bagus, nama kitab tu Al-Faqih wal Mutafaqih oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Faqih wal Mutafaqih. Apa Imam Al-Khatib Al-Baghdadi buat? Al-Khatib Al-Baghdadi ulama hadis, tapi beliau pun ulama fiqh yang alim. Apa beliau buat? Kebanyakan permasalahan usul fiqh yang kita duk jumpa, mutlak, muqayyad, ijma', apa semua ni, Al-Khatib Al-Baghdadi bawakan riwayat daripada para sahabat macam mana mereka faham dalil, sama macam kita faham. Macam mana sahabat faham dalil sesuai dengan kaedah usul fiqh bersanad. Kitab Khatib Baghdadi tu bersanad. Jadi kalau liberal tanya apa bukti usul fiqh dah ada pada zaman sahabat atau zaman Nabi SAW, kita buka Al-Faqih wal Mutafaqih, kita jumpa riwayat Ibnu Abbas faham ayat ni sekian-sekian dengan cara khas, sama macam dalam usul fiqh khas. Kita boleh bawa bertunjuk kat dia bersanad. Tengok Ibnu Abbas faham. Ibnu Abbas dengan Imam Syafi'i berapa jauh? So itu kita kena faham. Imam Syafi'i bukan reka tapi susun. Bahkan ada, kalau saya nak bagi contoh yang mudah, dalam Sahih Muslim ada contoh. Dalam Sahih Muslim, saya pernah sebut sebelum ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita bila Nabi SAW ni diminta untuk berdakwah secara jahar, terang-terangan. Beliau kumpul orang dekat Bukit Safa kan, sebab turut ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagilah peringatan dekat keluarga kamu yang terdekat. So Nabi SAW mula kumpul Quraisy untuk bagi peringatan tentang tauhidkan Allah lah. Ini permulaan dakwah secara jahar, secara terang-terangan. Nabi panggil semua Quraisy, kumpul semua, kemudian Nabi SAW address setiap satu bani, setiap satu keluarga ni secara satu persatu. Okay? Mula Nabi kumpul semua Quraisy, kemudian Nabi SAW berdialog satu persatu dengan keluarga Quraisy. Quraisy ni ada banyak kan? Ada Bani Abdul Manaf, ada Bani tu, ada Bani ni. Kemudian Nabi SAW panggil, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani sekian-sekian, ya Bani sekian-sekian, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu daripada neraka, tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah sahaja. Wahai Bani sekian-sekian, selamatkan diri kamu daripada neraka, sembahlah Allah sahaja. Tahu tak apa Abu Hurairah komen tentang hadis ni? Abu Hurairah riwayat hadis ni dalam, bukan diriwayat dalam Sahih Muslim lah, Imam Muslim keluarkan dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah bila riwayatkan hadis ni, Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah kata, maka Nabi SAW mula-mula cakap secara umum, kemudian mengkhususkan. Fa'amma wa khassa. Am wa khas ni perbahasan dalam ilmu usul fiqh. Perbahasan dalam ilmu usulul fiqh. Siapa dah sebut? Abu Hurairah. Abu Hurairah wafat 50 lebih hijrah. 50 lebih kalau saya tak silap. 50 lebih hijrah. Jadi Abu Hurairah bila beliau riwayat hadis tadi, beliau kata Nabi SAW mula-mula address secara am, panggil semua Quraisy. Kemudian Nabi address, Nabi berdialog secara khas bila Nabi SAW panggil satu persatu keluarga, ya Bani sekian-sekian, ya Bani sekian-sekian, ya Bani sekian-sekian. So Nabi SAW mula-mula umum, kemudian khusus. Perbahasan umum dan khusus ada tak dalam usul fiqh? Ada. Perbahasan am dan khas. Bukalah mana-mana kitab usul fiqh, ada perbahasan tu. Sekarang ni Abu Hurairah belajar usul fiqh tak? Tak belajar usul fiqh. Maksudnya tak belajar, kita cakap secara formal lah, mana ada zaman tu subjek usul fiqh. Tapi maklumat yang beliau sebut ni dah ada tak dalam kitab usul fiqh? Dah ada. Itu bukti jelas untuk kita bagi kat liberal tu bahawa kita nak cakap Imam Syafi'i tak reka ilmu ni. Imam Syafi'i just susun. Okey? Setakat ni faham tak? Ke saya dah sampai ke alam lain dah? Boleh faham Itu tentang kalau orang timbul persoalan siapa yang tulis. So Al-Wadhi' Imam Asy-Syafi'i. Ilmu ni namanya apa? Wal ismu, ilmu ni masyhurnya nama usulul fiqh lah. Ada ulama kata usulul faham. Kan? Ada ulama panggil ilmu ni nama usulul faham, tapi yang masyhur nama ilmu ni usulul fiqh. Okay? Sebab kadang-kadang ada cabang ilmu dia ada banyak nama. Macam ilmu ulumul hadis ada banyak nama.
kita ada ulumul hadis, kita ada mustalahul hadis, kita ada apa lagi? Ilmu riwayah. Kita ada usul hadis. Sekurang-kurangnya ilmu yang sama ada 4 nama. Mustalah hadis, usulul hadis, ilmu riwayah, ulumul hadis. Usul fiqh. Usul fiqh yang memang masyhur nama dia usul fiqh lah. Nama masyhur dia usul fiqh. Dia satu tu dua je, usul fiqh, usul faham, macam tu je. Dia tak ada nama lain. Dia bukan macam setengah ilmu, dia ada banyak nama. Al-istimdad. Istimdad ni saya skip sebab saya rasa agak tak sesuai untuk bahas kan, mungkin agak tinggi. Wal-ismu wal-istimdad hukum syari'. Apa hukum belajar ilmu usul fiqh? Hukumnya ulama kata dekat satu-satu komuniti, satu-satu masyarakat fardu kifayah. Okey. Dekat negara kita, dekat masyarakat kita kena ada orang belajar. Fardu kifayah, kena ada orang belajar. Tak boleh tak ada orang belajar langsung ilmu usul fiqh. Kedua, bagi orang yang nak bicara ilmu agama, bagi orang yang nak bawa keluar hukum, bagi orang yang nak mentarjih terutamanya lah. Bila saya cakap bawa keluar hukum, maksudnya dia sendiri bawa keluar hukum, bukan dia quote ulama. Dia quote ulama cerita lain. Kita mungkin kita tak tahu apa-apa, tapi kita quote ulama tak apa. Yang ni dia sendiri nak keluarkan hukum. Dia sendiri nak kata mana kaul yang tepat, mana pendapat yang betul. Ulama kata untuk orang yang macam ni, untuk orang yang nak keluarkan pendapat sendiri, yang nak kata mana kaul yang rajih. Rajih ni maksudnya kaul yang kuat. Bagi dia fardu ain belajar usul fiqh. Okey. Mula-mula usul fiqh ni fardu kifayah dekat masyarakat. Untuk orang yang nak kata pendapat ni kuat, pendapat tu kuat, untuk keluarkan pendapat sendiri apa semua, nak keluarkan fatwa, bagi dia ni, individu ni, apa hukum belajar usul fiqh? Fardu ain. Fardu ain. Jadi seorang ustaz yang nak keluar pendapat sendiri, yang nak keluar fatwa, wajib tak dia belajar usul fiqh? Wajib. Kalau dia keluarkan juga fatwa atau hukum, kemudian kita tanya ustaz tu, ustaz ada background belajar usul fiqh tak? Tak pernah. Apa jadi? Ustaz tu berdosa. Ustaz tu berdosa. Ni bukan main-main tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz tu berdosa. Sebab untuk dia keluarkan pendapat sendiri, saya cakap keluarkan maksudnya dia bukan quote. Untuk dia keluarkan pendapat sendiri, untuk dia tarjih, yang ni kuat, yang ni betul, yang ni apa semua, kena orang yang dah belajar usul fiqh je. Kemudian masail. Masail dengan istimdad saya tak sebut. So daripada 10 asas tadi tu, 2 saya tak sebut lah, istimdad dengan masail. Saya dah sebut tentang apa itu topik kajian, samarahnya dan sebagainya. Antara yang saya tak sebut juga tadi adalah al-had. Apa takrifan ilmu usul fiqh? Usul fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan, secara mudahnya, okay, saya takut tuan-tuan dan puan-puan mungkin berbelit nak faham. Saya bagi yang paling mudah. Usul fiqh adalah, ulama kata dia ada 3. Ilmu ni sebenarnya 3. Dalam takrifan dia ada 3 rukun. Dalam takrifan ilmu usulul fiqh ada 3 rukun atau 3 aspek. Dan ini apa yang diterangkan oleh imam, nama beliau, nama imam ni Al-Baydawi. Al-Baydawi, ulama masyhur mazhab Syafi'i. Beliau kata usul fiqh adalah ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan, mengenal dalil-dalil fiqh, mengenal sumber-sumber untuk fiqh secara ijmal. Kita dah bahas tadi apa maksud secara ijmal, iaitu secara holistik, bukan terperinci. Okay. Usul fiqh adalah mengenal sumber-sumber fiqh atau dalil-dalil fiqh secara holistik, ijmalan. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana kita nak faham sumber tu. Wa kaifiyatil istifadati minha, macam mana kita nak faham sumber-sumber fiqh yang secara holistik ni tadi, secara ijmal ni tadi. Wa halul mustafid, dan siapa yang layak nak buat macam tu. Hal mustafid, keadaan orang yang layak untuk buat proses tu. Siapa yang ada kelayakan untuk dia faham ataupun dia ekstrak hukum daripada sumber-sumber fiqh tadi. So usul fiqh apa? Mengenal dalil fiqh secara umum, belajar macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak faham dalil fiqh, belajar macam mana kita nak ekstrak hukum daripada fiqh, macam mana kita nak faham, macam mana kita nak ekstrak hukum. Yang ketiga, siapa yang layak buat proses mengekstrak atau memfaham tu? Siapa yang layak untuk buat proses mengekstrak hukum, atau macam mana dia nak tunjuk dia faham hukum tu? Siapa yang layak? Siapa yang layak kata ini kefahaman betul terhadap hukum? Siapa yang layak kata inilah dia hukum yang kita boleh ambil daripada dalil ni? Jadi ilmu usul fiqh tadi terangkum dekat 3 tadi tu.
ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan, okey, wa kafiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Mengenal dalil fiqh secara umum, tahu macam mana kita nak ambil faedah daripada dalil fiqh tu, tahu macam mana kita nak ambil hukum daripada dalil fiqh tu. Kemudian siapa yang layak. So itu dia usul fiqh. Usul fiqh dirangkumkan dalam takrif tadi tu, 3 tu. Okey, baru habis mukadimah, baru kita boleh masuk risalah ni. Mukadimah saya ambil dalam sejam. Tapi mukadimah penting. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang rasa nak kritik sebab mukadimah panjang tu, saya faham lah. Tapi kita jangan pelik. Ada ulama yang tulis mukadimah panjang juga dalam kitab kan. Fathul Bari, ni saya keluar tajuk, saya nak defend diri lah kononnya. Imam Ibn Hajar tulis Fathul Bari 20 jilid, tuan-tuan dan puan-puan. Mukadimahnya saja 2 jilid. Nama mukadimah, sampai mukadimah kepada Fathul Bari ni ada nama asing, namanya Hajjus Sari atau Hudas Sari. Ibn Hajar tulis Fathul Bari 20 jilid, mukadimahnya 2 jilid. Mukadimah 2 jilid, tebal ni, 2 jilid. Boleh tak kita kecam Ibn Hajar apa mukadimah panjang-panjang? Tak boleh kan, sebab Ibn Hajar buat ada sebab. Maka saya pun macam Ibn Hajar lah, saya buat mukadimah panjang tadi bersebab. So janganlah kecam saya, janganlah kecam. Zaman sekarang semua orang yang nak elak kena kecam. So kita cakap mukadimah panjang ni tak apa kalau ada sebab. Tapi kalau mukadimah panjang merapu, itu kita boleh kecam lah. Apa ustaz ni mukadimah panjang tak ada kaitan pun. Okey. Itu tak apa, tuan-tuan dan puan-puan nak hentam saya tak apa. Tapi kalau tadi mukadimah tadi semua berkaitan usul fiqh, okey. Lepas, saya tak kena. Okey, kita masuk kepada matan kita. Siapa yang boleh type bahasa Arab dekat dia punya phone ke tab, dia boleh type at-ta'rifat asy-syar'iyyah. Lepas tu Aba Butain PDF. At-ta'rifat asy-syar'iyyah Aba Butain PDF. Jadi kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain rahimahullah wa nafa'ana bil ulumi fid darain. Al-qawaid. Kita start masuk matan Al-qawaid. Jam'u qa'idah wa hiya hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatin litu'rafa ahkamuha. First perbahasan dalam kitab ni, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Aba Butain buka kitab ni tentang apa itu kaedah. Kita selalu dengar kaedah kan? Tapi sekarang Syekh Aba Butain tanya, nak bagi tahu kat kita apa itu kaedah. Sebab apa? Sebab usulul fiqh hakikatnya adalah kaedah tentang macam mana nak faham Al-Quran dan Sunnah. Okay? Usulul fiqh boleh disimpulkan, boleh dirangkumkan sebagai basically adalah kaedah untuk faham apa itu Quran dan Sunnah. Jadi kaedah tu apa? Kita selalu dengar kaedah. Dalam bahasa Melayu pun ada perkataan kaedah, betul tak? Kita selalu dengar, apa itu sebenarnya kaedah? Ulama kata kaedah ni adalah, macam mana saya nak mudahkan? Okay. Hukumun kulliyun. Okay. Saya macam ni lah. Satu statement umum. Okay. Satu statement umum atau satu pernyataan umum yang di bawah pernyataan umum ni kita boleh masukkan banyak aplikasi. Kita boleh apply pernyataan umum ni pada banyak kes. Ada satu kenyataan umum, okay, kemudian kita boleh apply kenyataan umum ni pada banyak kes. Saya bagi contoh untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Ada kaedah kata, okay, bila ada huruf lam alif, lam alif, la, kalau lam alif kat situ maksudnya larangan, kan? Maka kaedah dia adalah bila ada lam alif yang larangan ni, hukum dia haram buat satu perkara. La taqrabu az-zina. Ada la kan? Apa hukum zina? Haram. Kalau orang tanya macam mana kau tahu hukum zina haram, tu ada la tu. Lam an-nahiyah dipanggil. Kaedah kata apa? Larangan bawa kepada hukum haram. Apa sahaja larangan yang kita jumpa dalam dalil Quran dan Sunnah, hukum keadaan asali adalah dibawa kepada hukum haram. Apa sahaja larangan yang kita jumpa dalam Quran Sunnah dibawa kepada hukum haram. Kita jumpa la taqrabu az-zina. Apa kita dapat konklusi? Hukum zina haram. La taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kamu sendiri. Apa hukum bunuh anak?
Haram. La tashrabul khamr, la tashrabil khamr. Jangan minum arak. Apa hukum minum arak? Haram. La taqtulu aydikum ila tahlukah. Jangan bunuh diri kamu sendiri. Apa hukum bunuh diri sendiri? Haram. La tad'u ma'allahi ahada. Jangan seru dalam berdoa selain kepada Allah. Apa hukum berdoa atau seru selain Allah dalam berdoa? Haram. Nampak tak? Kes yang banyak, okay? Kes-kes yang banyak sekarang dapat kita faham dan dapat kita selesaikan dengan satu penyataan umum. Penyataan umum adalah apa sahaja larangan dalam Quran Sunnah bawa kepada haram. Kita ada satu statement umum, ya, apa sahaja larangan dalam Quran dan Sunnah bawa kepada hukum haram. Okay. Kemudian penyataan umum ni kita apply pada banyak kes terperinci. Kita tengok dalil satu by satu, kemudian kita berdapat kesimpulan yang senang. Kita berdapat kesimpulan iaitu apa sahaja larangan bawa kepada hukum haram. La tashrabul khamr, la taqrabus salah, kan? La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat waktu kamu mabuk. Ni sebelum sebelum arak diharamkan secara totally lah. Sebelum arak diharamkan secara 100% pada zaman sahabat, pada zaman Nabi SAW sendiri. Ayat tu kata jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Apa hukum dekati solat dalam keadaan mabuk? Kalau kita faham daripada ayat tu, haram. Sebab apa? Adalah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan tengok konklusi yang kita dapat. Haram, 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 hukum. Okey, hukum sekian-sekian haram, hukum sekian-sekian haram, hukum sekian-sekian haram. Banyak tak? Banyak. Dapat macam mana? Dapat dengan kita mengapply, dapat dengan kita mengaplikasikan satu penyataan umum. Satu penyataan umum tu apa? Itulah kaedah. Faham? Kita ada satu penyataan umum yang kita boleh apply untuk dapat natijah yang banyak. Okey, faham tak? Sebab perkataan kaedah ni kita selalu dengar, daripada kecil kita dengar. Kaedah tajwid, kaedah akidah, kaedah. So, hari ni saya nak cerita apa itu kaedah. So, kaedah basically, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam keruk dahi kan, ni apa ni kaedah ni kan? Ustaz ni punya pening nak terang. Saya bagi yang paling mudah. Kaedah ni formula. Formula. Matematik. Walaupun saya tak pandai matematik. Saya tak ingat dah, lama dah belajar matematik. Kita dulu kita ada formula tak nak tahu kiraan. Pythagoras punya teori lah, nak kira area lah. Kan? Dia ada bagi kan. Contoh macam Einstein punya E equals to mc squared. E sama dengan mc kuasa 2. Teori dalam matematik, formula, kita boleh pakai dalam banyak kes, betul tak? Kalau tuan-tuan dan perempuan, siapa yang belajar matematik dulu dia akan ingat. Semua lah pernah belajar matematik kan. Dekat sekolah kalau kita belajar matematik, kita hafal formula, apa kita buat? Every time cikgu bagi permasalahan baru, bagi mathematical problem baru, kita boleh selesaikan dengan formula matematik. Betul tak? Tuan-tuan dan perempuan, bila tahu formula matematik, kan? Tuan-tuan dan perempuan hafal ke semua permasalahan yang baru tu? Tak hafal pun. Tuan-tuan dan perempuan faham formula je. Tapi dengan satu formula tu, bagilah exam macam mana pun, dalam paper exam sebut apa pun, case macam mana pun, problem macam mana pun, dengan formula yang sama, kita boleh selesaikan. Sebab kita ada benda nama dia formula matematik. Macam nak kira benda ni, ada cara dia. Ni equals to sekian, ni equals to sekian. Kan? So, kaedah is formula. Kaedah adalah formula. Seperti mana dalam matematik, kalau kita faham formula, kita boleh apply dalam banyak permasalahan matematik. Dalam ilmu usul fiqh, kalau kita dah tahu kaedah usul fiqh, kita boleh faham dalam banyak permasalahan fiqh. Sama. Dia formula. Jadi kalau orang tanya, apa itu kaedah? Formula. Ini yang paling mudah lah. Kan? Paling mudah. Untuk betul-betul mudahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tenangkan dirilah dan rehatkan fikiran. Tak adalah berkeruk dahi. So kaedah tu apa? Formula. Senang. Sebab kalau saya nak huraikan hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatin kathirah litu'rafa ahkamuha, dia jadi macam pening. Sebab dia melibatkan ilmu mantik lah, hukmun kulli sebagainya ni. Okey, kedua al-wajib. Kemudian lepas dah cerita tentang kaedah, Syekh kita ni, Abdullah bin Abdul Rahman Abu-Butain ni, beliau nak bahas tentang hukum. Hukum hakam, taklifi dipanggil, hukum taklifi. Jadi kalau kita buka mana-mana kitab usul fiqh, biasanya lah, perbahasan pertama dia akan bahas tentang apa itu hukum. Apa jenis-jenis hukum dan apa itu hukum.
Jadi hukum pertama yang beliau bahas adalah hukum yang nama dia wajib. Okay. Wajib ni kita biasa dengar tak? Kan biasa dengar kan? Wajib ni apa? Wajib tu apa sebenarnya yang kita biasa dengar ni? So ulama kata, Syekh kata, wajib ni takrifan dia ma yustahaqqu thawabu bi fi'lihi wal iqabu bi tarkih. Apa yang kalau kita buat perkara tu layak mendapat pahala, dan kalau kita tinggal perkara tu kita layak mendapat siksaan. Okey. Definisi wajib apa? Satu perkara yang kalau kita lakukan kita layak dapat pahala, yang kalau kita tinggal kita layak dapat siksaan atau dosa. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu ringkas dia. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib. Kata Syekh, ma yustahaqqu, apa yang layak. Kenapa Syekh kata layak? Sebab tak semua orang buat perkara wajib. Tak semua orang buat perkara wajib, dia betul-betul dapat pahala. Sebab apa? Mungkin dia buat perkara wajib, tapi niat dia 100% riak. Orang yang solat dengan niat 100% riak dapat pahala tak? Tak. Dia solat Zuhur niat 100% untuk tunjuk, ataupun dia solat sunat kan, dia pergi rumah siapa-siapa orang nak kahwin ke apa, calon mak mertua tu tengok, oh dia solat. Okey, niat totally just untuk dapatkan hati je. Dapatkan hati mak mertua. Dia buat perkara yang, okey, katakanlah dia solat wajib, dia solat Zuhur katakan. Kan? Katakanlah dia pergi solat Zuhur lah. Dia nak tunjuk yang dia ni jaga solat kan. Dia solat Zuhur. Dia buat perkara wajib ni, dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia riak. Sebab tu Syekh kata, wajib ni perkara yang kalau kita buat, kita layak dapat pahala. Bukan kita dapat pahala secara pasti, kita layak dapat. Layak dapat tu maksudnya apa? Layak lah. Tak seperti memang betul dapat. Sebagai contoh, semua orang yang jadi calon untuk SPM, layak untuk berjaya tak? Layak untuk skor tak dalam SPM? Layak. Semua orang, semua calon SPM layak untuk skor dalam SPM. Tapi adakah semua skor? Tak semua skor. Wajib macam tu. Wajib ni kalau dia buat, dia layak dapat pahala. Tapi mesti tak dapat pahala? Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tengok niat dia lah. Kalau dia buat cantik, solat bagus, solat 5 waktu, jaga semua, tapi niat dia untuk riak, tak dapat apa langsung. Walaupun sepatutnya dapat pahala sebab riak tu. Sama juga, ada yang orang tinggal wajib. Okay, Syekh kata siapa tinggal wajib, dia layak diazab atau layak dapat dosa. Kenapa Syekh kata layak? Sebab ada je orang yang dia tinggal solat, kan? Yang meninggalkan solat ni melayakkan dia untuk kena azab, tapi disebabkan dia taubat, dia tak kena azab, kan? Disebabkan dia taubat, dia tak kena azab. Ataupun disebabkan Allah ampunkan dia, dia tak kena azab. Walaupun meninggalkan solat ni pada asalnya melayakkan dia untuk dapat dosa atau kena azab. Jadi wajib apa? Wajib adalah apa yang kalau kita buat layak dapat pahala, kalau kita tinggal layak diazab. Itu takrif wajib. Kemudian al-haram. Al-haram ulama kata bil aksi, terbalik. Ai ma yustahaqqul iqabu bi fi'lihi was thawabu bi tarkihi. Haram ni wajib, haram ni terbalik kepada wajib. Kalau wajib kita cakap tadi, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa, buat melayakkan diri dapat pahala, tinggal tu melayakkan diri kita untuk mendapat dosa ataupun siksaan. Maka haram ni terbalik. Haram, kalau kita buat perkara haram, kita melayakkan diri kita untuk mendapat siksaan atau azab. Kalau kita tinggal benda haram, kita melayakkan diri kita untuk dapat pahala. Tuan-tuan dan puan-puan tinggal untuk tak nak pergi kelab katakan. Tak nak pergi kelab malam. Tinggalkan perbuatan pergi kelab malam. Sebab apa? Sebab nak menjadi orang yang bertakwa. Dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat. Tuan-tuan dan puan-puan tak nak minum arak. Sebab apa? Sebab arak ni Allah larang minum. Saya tinggal ni sebab saya tahu Allah tak suka kalau minum arak. Dapat pahala tak? Dapat. Kalau minum arak dapat apa? Melayakkan diri untuk dapat dosa dan
siksaan. Sebab apa Syekh kata kalau dia tinggalkan perkara haram, dia layak dapat pahala, bukan dia mesti dapat pahala. Sebab ada je orang tinggal perkara haram bukan sebab dia nak tinggal, sebab dia tak mampu. Ada orang nak pergi kelab malam, naik kereta, kereta dia rosak tengah jalan. Niat nak pergi kelab malam ni, tapi kereta dia rosak tengah jalan. Dia pergi kelab malam tak? Tak. Tapi dapat pahala tak? Dia tinggalkan pergi kelab malam tu, sebab dia kan dia rosak kereta, dia tak pergilah. Kiranya dia tinggalkan pergi kelab malam lah. Dia dapat pahala tak? Tak. Sebab apa? Sebab kalau kereta tu tak rosak, nescaya dia dah pergi kelab malam lah. So dekat situ dia tinggal untuk pergi kelab malam tu kan, dia tinggal kat situ sebab terpaksa ke dia memang nak tinggal sebab terpaksa? Yang kalau tak disebabkan rosak, mesti dah sampai kat kelab dah. Orang yang macam ni ditinggalkan perkara haram, dapat pahala tak? Tak dapat. So sama kes, iaitu dia layak dapat pahala. Layak tu maksudnya tengoklah ditinggal sebab apa. Kalau ditinggal kerana Allah, kalau dia tinggal ikhlas kerana dia tahu ini larangan Allah, dia tak nak pergi kelab tu sebab memang dia tahu Allah murka, sebab memang hukumnya haram, layak dapat pahala. Tapi kalau tinggal sebab kereta rosak, tinggal sebab dompet tertinggal, dah sampai dah, nak masuk kelab kena bayar, katakan tinggal dompet, dapat pahala? Tak dapat pahala, bahkan dosa juga. Dia memang dah pergi, dah niat dah nak pergi kelab tu. Itu haram. Ketiga, mandub. Mandub ni benda yang kita cakap sunat lah. Dalam usul fiqh, perkara sunat ni ada banyak nama. Mandub, mustahab, nawafil atau nafilah, atau tatawwu'. Kalau kita jumpa kat mana-mana kitab fiqh, dia kata perkara ni hukum dia sunat, perkara ni hukum dia mandub, perkara ni hukum dia mustahab, perkara ni hukum dia nafilah, perkara ni hukum dia tatawwu'. Semuanya sama maksud dia, itu sunat. Sunat ni maksud dia apa? Ma yustahaqqu thawabu bi fi'lihi wala iqaba fi tarkih. Kalau buat layak dapat pahala, kalau tinggal tak kena apa-apa. Berbeza dengan wajib tak? Berbeza. Wajib kalau tinggal kena azab. Sunat kalau tinggal tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tinggal solat duha, kena azab tak? Tak kena azab. Tuan-tuan dan puan-puan tinggal solat tahajud, dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Tapi kalau buat tahajud, buat duha, apa jadi? Layakkan diri tuan-tuan untuk mendapat pahala. So itu sunat. Keempat, makruh. Makruh terbalik sunat. Kalau wajib terbalik dia haram, sunat terbalik dia apa? Makruh. Makruh ma yustahaqqu thawabu bitarkih. Kalau tinggal, dia melayakkan diri kita untuk mendapat pahala. Tapi kalau buat, tak dapat apa-apa. Kalau buat, tak kena apa-apa. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Contoh makruh ni adalah dia pergi masjid dalam keadaan badan dia ada bau yang tak apa-apa okey, tak apa-apa elok. Mungkin dia balik kerja, kan, dah balik kerja petang-petang, kan, badan dah berbau sikit, lepas tu dia pergi solat. Dia maghrib dia pergi solat kat masjid. Badan dia berbau sikit lah, kan. So bila orang solat jemaah dengan dia, orang rasa macam apa, bau, kan. Adakah hukum dia haram? Adakah dia berdosa sebab memang dia sengaja nak buat orang tak berhati dengan dia ke? Tak pun. Tapi mungkin kebetulan waktu tu dia punya deodorant ke, dia punya minyak wangi dah habis bau dah. So dia mungkin ada keluar bau yang tak bagus sikit. So bila dia pergi masjid tu, ada suasana yang agak tak okey untuk orang yang sekeliling dia lah bila nak solat. So perkara macam ni makruh. Kalau ditinggalkan lagi bagus. Tapi kalau dia buat, tak adalah dapat dosa, bukan disengaja. Berbeza dengan orang yang memang sebelum nak pergi masjid, dia busukkan diri dia, katakan, untuk buat orang lain rasa tak puas hati dengan dia. Itu haram lah. Yang tu nak sakiti hati orang. Yang ni dia tak niat pun nak sakitkan hati orang. Kebetulan dia dah maghrib, dia tak sempat nak balik rumah, dia singgah solat kat masjid. Kemudian yelah baru balik kerja, kan, adalah sikit, bau sikit. Kemudian orang rasa macam tak okey. Waktu tu hukum ni makruh. Makruh. Maksudnya lagi afdal kalau dia tak buat perkara tu. Lagi afdal kalau dia pergi cari deodorant, dia pakai balik lah. Dia pakai balik deodorant ke minyak wangi. Tapi kalau dia buat pun, tak adalah hukum haram pun. Tak adalah dia dapat dosa buat macam tu. Kelima, al-mubah. Ma la thawaba wa la iqab. Buat ni tak dapat pahala ataupun dosa. Fi fi'lihi wa la tarkih.
perkara harus kita buat tak dapat pahala atau dosa. Cuma ulama kata perkara yang hukum dia harus ni biasanya dia akan lead kepada salah satu daripada 4 hukum yang sebelum dia. Apa yang harus biasanya dia akan bawa kepada perkara wajib, ataupun kepada perkara haram, ataupun kepada perkara sunat, ataupun kepada perkara yang makruh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang perkara tu bila kita tengok dari satu sudut, dia harus, kan? Asalnya dia harus je, tapi bila kita tengok sudut lain, dia boleh jadi wajib, haram atau sunat ataupun makruh. Saya bagi contoh. Apa hukum jalan kaki? Harus. Apa hukum bawa kereta? Apa hukum naik motor? Harus. Tapi once kita jadikan perkara yang harus ni perantara kepada satu amalan, apa hukum bawa motor atau jalan kaki atau naik kereta untuk pergi masjid? Sunat, dapat pahala. Apa hukum bawa kereta atau jalan kaki atau naik motor untuk pergi kelab? Haram. Apa hukum bawa kereta untuk pergi sia-sia, sajalah bersia-sia tengok pemandangan? Harus. So, benda yang harus, asalnya dia harus, tapi kadang-kadang dia boleh jadi haram, kadang-kadang dia boleh jadi makruh, kadang-kadang dia boleh jadi wajib, kadang-kadang dia boleh jadi sunat. Okay. Apa hukum naik kereta ataupun bawa motor, kan, untuk pergi ambil mak kita dekat stesen kereta api katakan? Hukumnya wajib lah. Kalau tak ada orang lain nak ambil mak kita, kita seorang je untuk ambil mak kita. Takkan kita nak biar mak kita seorang-seorang dekat stesen kereta api, kan? Okey, sekarang ni apa hukum dia pergi drive atau dia naik motor untuk ambil mak dia? Wajib. Walaupun hukum asal bawa motor tu sendiri atau naik kereta ni harus. Nampak? Sebab tu Imam Syatibi kata harus ni sebenarnya dia tu macam sentiasa ditarik oleh salah satu daripada 4 hukum yang lain. Benda yang harus biasanya dia akan pergi kepada jadi wajib atau sunat atau haram atau makruh, tengok dia jadi untuk apa. Melainkan tuan dan perempuan tak niat apa-apalah. Naik kereta tanpa sebab, just untuk tengok pemandangan, haruslah. Makan sebab jelah makan untuk hilangkan kenyang, harus. Tapi makan untuk kuatkan diri untuk beribadah, sunat. Makan untuk kuatkan diri. Sebab apa makan? Nanti kalau aku pergi kat kelab, aku menari, aku tak penat. Haram. Nampak? So, apa yang harus, dia boleh jadi pada asalnya dia harus. Kemudian bila dia jadi perantara untuk perkara yang haram atau wajib atau sunat, dia pun berubah hukum dia. Nampak? So, perkara yang harus ni dia boleh ubah-ubah hukum. Okey. Itu habis 5 hukum yang kita biasa dengar. 5 hukum ni dia masuk kat bawah kategori apa? Al-hukmu at-taklifi. Hukum taklifi. Kita biasa dengar ulama kata hukum taklifi. Sebab apa taklifi? Sebab 5-5 ni, ataupun 4 daripada 5 ni melibatkan satu tuntutan daripada syarak. Wajib ni syarak tuntut kita untuk buat satu perkara dalam keadaan memang kena buat. Sunat syarak tuntut kita untuk buat satu perkara dalam keadaan kalau tak buat tak apalah, tapi syarak galakkan untuk kita buat. Haram syarak tuntut kita untuk jangan buat. Haram syarak tuntut kita untuk jangan buat, dan memang syarak nak kita tinggalkan perkara tu. Makruh syarak galakkan kita untuk tinggal perkara tu, tapi syarak tak kata mesti tinggal. Harus ada khilaf di kalangan ulama usul fiqh lah, tapi itu perbahasan kat tempat lain. Secara umumnya 5 ni dipanggil hukum taklifi. Kalau orang tanya wajib, harus, makruh, haram ni semua masuk bawah kategori apa? Masuk bawah kategori hukum taklifi. Kenapa nama dia taklifi? Sebab dia seolah ada tuntutan daripada syarak. Taklif ni maksudnya tuntutan atau beban. Seolah syarak bebankan kita. Okay, wajib syarak bebankan kita untuk buat benda tu. Sunat syarak bebankan kita tapi tak adalah wajibkan, galakkan tapi tak adalah mesti. Haram syarak bebankan kita dan memang kena tinggal. Makruh syarak bebankan kita tapi kata kalau buat pun tak apa. Yang penting semua hukum taklifi ni yang tadi yang kita sebut 5 tadi tu, dia ada unsur syarak tuntut kita untuk buat satu perkara. Sama ada tuntut untuk kita buat perkara tu macam wajib atau sunat, atau tuntut untuk kita tinggal macam haram dengan makruh. Dua-dua tuntutan, okey? Wajib, sunat, makruh, haram, dua-dua ni tuntutan. Tuntutan untuk buat atau tuntutan untuk tinggal. Okey. Setakat ni ada apa-apa yang pening tak? Ataupun dah rasa jauh sangat dah?
Saya cuba mudahkan lagi. Siapa rasa dia faham, angkat tangan. Saya nak tengok. Yang rasa dia faham. Yang rasa faham. Tak ada faham Ada yang faham. Yang lain? Ada yang faham? Yang lain tak faham Kalau tak faham tu dekat mana? Cuba bagi tahu. Ada? Dekat mana yang abang tak faham? Boleh beritahu? Boleh Saya takut kalau saya pergi cakap ni semua tapi tak ada orang faham, tak ada guna juga kan. Jadi saya cuba mudahkan perbahasan. So tadi yang kita bahas tu 5 hukum tu lah. 5 hukum yang kita biasa dengar. Yang kita bahas tadi apa? Yang kita bahas tadi tu definisi. Definisi untuk hukum tu. Sebelum kita rehat, kita ambil lagi 2-3 lepas tu kita rehat lah. Okay. Kemudian wajib ni, okay, wajib. Nama lain bagi hukum wajib adalah fardu. Fardu. Fardu dan wajib adalah sama, equal Di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur, bila kita cakap benda ni hukum dia fardu, maksudnya apa? Wajib lah. So fardu dan wajib adalah sama. Sebab tu kita ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain maksudnya apa? Wajib setiap individu buat. Fardu kifayah wajib segolongan daripada satu masyarakat buat. Segolongan, maksudnya tak semua kena buat tapi ada segolongan tertentu orang yang kena buat. Itu fardu kifayah. Jadi fardu dan wajib adalah sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab apa, dia kata hukum. Okay, sebab tu kita pernah dengar orang cakap 5 solat fardu. Maksudnya 5 solat yang kita solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, hukum dia apa? Wajib lah. Sebab fardu dan wajib adalah perkara yang sama. So kita dengar 5 solat fardu, maksudnya 5 solat yang wajib. Setakat ni faham kan? Okey. Kita pergi seterusnya. Yang ni berbeza bagi ulama mazhab Hanafi lah. Sebab yang kita bahas ni mazhab Syafi'i. Syekh kata al-fardu wal wajib mutaradifan. Fardu dan wajib adalah perkara yang sinonim. Maksudnya sama. Khilafan lil Hanafiyah, berbeza dengan mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, fardu dan wajib adalah perkara yang sama. Bagi mazhab Hanafi, fardu ni lain, wajib lain. Bagi mazhab Hanafi, fardu lagi kuat daripada wajib. Ni bagi mazhab Hanafi Bagi mazhab Hanafi, fardu lagi kuat daripada wajib. Jadi kalau orang tanya ranking, siapa nombor 1? Fardu. Nombor 2 baru wajib. Di sisi mazhab Hanafi, fardu dan wajib ni apa? Di sisi mazhab Hanafi, fardu dan wajib kedua-duanya kena buat. Okey. Kedua-duanya kena buat. Tapi fardu ni dia datang dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Tapi wajib dia tak datang dalam Quran atau hadis mutawatir. Okay, saya ulang balik. Dalam mazhab Hanafi, fardu adalah apa yang wajib dan dia datang dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Al-Quran atau hadis mutawatir. Wajib yang, kalau wajib pula dalam mazhab Hanafi, dia datang dalam hadis ahad. Hadis ahad ni bukan hadis mutawatir. Okay. Jadi mazhab Hanafi, kalau dia nampak satu tuntutan tu datang daripada Al-Quran, dia akan cakap hukum ni dia fardu. Kalau dia nampak hukum ni datang daripada hadis yang tak sampai darjat mutawatir. Apa maksud mutawatir ni? Secara mudahnya, hadis tu sanad dia tak banyak lah. Sanad dia tak banyak, sanad dia sikit je. Mazhab Hanafi kata, kalau tuntutan tu datang dalam dalil macam hadis yang ahad ni, hadis yang sanad dia sikit ni, maka dia jadi hukum dia wajib. Dari sudut kena buat, mazhab Hanafi kata dua-dua kena buat. Fardu kena buat, wajib pun kena buat. Saya bagi contoh untuk mudahkan. Dalam mazhab Hanafi, mereka kata solat 5 waktu ni fardu, macam kita lah, kena buat. Sebab apa? Sebab solat 5 waktu ada dalam Quran dan hadis mutawatir. Ada dalam Quran dan hadis mutawatir. Kalau tuan-tuan ada dengar hari tu dialog Ustaz Kamilin dengan Dr. Kamilin dengan orang tu kan, yang dia kata apa, solat tak ada dalam Quran, dia tipu lah. Solat memang ada dalam Quran. Semua orang tahu solat ada dalam Quran, dalil solat 5 waktu. So dalil solat 5 waktu ada dalam Quran. So mazhab Hanafi kata solat 5 waktu ni apa? Fardu, sebab dia datang dalam Quran lah ataupun hadis mutawatir.
Kalau kita tanya mazhab Hanafi, solat witir macam mana? Mazhab Hanafi kata solat witir wajib. Bukan macam kita cakap sunat kan. Mazhab Hanafi kata solat witir wajib tapi bukan fardu. Kita tanya mazhab Hanafi, kenapa dia wajib? Sebab mazhab Hanafi kata dalil tentang solat witir ni dia bukan dalam Quran dan dia bukan dalam hadis yang banyak sanad mutawatir. Dia datang dalam hadis yang sanad dia 1-2 sanad je. Hadis Sahih Bukhari, autiru ya ahlul Quran. Hadis autiru ya ahlul Quran, Nabi SAW sabda, witirlah wahai ahli Quran. Mazhab Hanafi kata kita faham daripada hadis ni wajib solat witir. Kita tanya mazhab Hanafi, kenapa cakap wajib tapi tak cakap fardu? Mazhab Hanafi kata sebab hadis ni sanad sikit. Bila sanad dia sikit, dia tak sama macam Al-Quran atau hadis mutawatir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya, apa beza Al-Quran dan hadis mutawatir dan hadis ahad ni? Kan? Kita ada 2 kategori, Al-Quran dan hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau orang tanya, apa beza dia? Beza dia, bila benda tu datang dalam Quran dengan hadis mutawatir, benda tu 100% confirm daripada Nabi SAW. Sebab bila satu perkara tu sanad terlalu banyak, Al-Quran ni banyak sanad. Sanad ni banyak, orang yang hafal Quran ni seluruh dunia banyak. Yang ada sanad hafal Quran pun berjuta-juta orang. Bila Al-Quran dan hadis mutawatir datang dengan sanad yang terlalu banyak, otak kita cakap mustahil perkara ni palsu. Al-Quran disebabkan yang hafal dan semua orang ada sanad berjuta-juta kat muka bumi ni, otak kita cakap mustahil palsu. Adapun hadis ahad, hadis yang datang dengan satu sanad je, walaupun sahih sekalipun, otak kita cakap ada kemungkinan, walaupun sikit, walaupun 5%, walaupun 10%, walaupun 20%, walaupun ada kemungkinan sikit, tapi otak kita cakap mungkin berlaku salah, mungkin ada tersilap dalam periwayatan tu, dalam penukilan tu. Adapun Al-Quran, ada tak mungkin salah tersilap lagi? Boleh tak kita cakap dalam Alhamdulillahirrabbilalamin tu ada perkataan yang sebenarnya bukan Alhamdu tapi Al-Madhu ke? Tak ada. Tapi dalam hadis, kalau datang dengan satu sanad je, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh argue kata, entah perawi ni silap sebut, entah perawi ni tersalah cakap. Ada tak kemungkinan tu? Ada. Disebabkan ada kemungkinan tu, mazhab Hanafi bezakan di antara apa yang ada kemungkinan, iaitu geng-geng hadis ahad, so dia jadi wajib lah macam solat witir tadi, dan apa yang tak ada kemungkinan untuk salah faham langsung, iaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Maka disebabkan itu solat 5 waktu di sisi mereka fardu, bukan wajib tapi fardu. Sebab apa? Sebab datang dalam Al-Quran dan hadis mutawatir yang kemungkinan untuk tersilap, kemungkinan untuk tertukar perkataan, kemungkinan untuk tertukar ayat mustahil ada. Maka disebabkan itu mazhab Hanafi bezakan di antara fardu dan wajib. Adapun mazhab Asy-Syafi'i, saya ulang balik, mazhab Asy-Syafi'i, fardu dan wajib adalah sama, kecuali dalam kes-kes tertentu. Tapi secara umumnya mazhab Syafi'i, fardu dan wajib sama. Bila tuan-tuan dan puan-puan dengar fardu, ingat wajib. Bila wajib, ingat fardu. Sebab kita mazhab Syafi'i kat sini. Okay, last sebelum kita rehat. Sebagian ulama' yang ni menarik. Wal masnun wal mustahab mutaradifan. Wal masnun akhassu minhuma. Kita dah bahas wajib dengan fardu. Kita cakap wajib dan fardu dalam mazhab Syafi'i sama maksud. Dalam mazhab Syafi'i, perkara yang sunat tadi kita cakap dia ada banyak istilah. Okey. Kadang-kadang ulama mazhab Syafi'i kata perkara yang sunat ni nama dia sunat lah. Kadang-kadang ulama mazhab Syafi'i kata mustahab. Kadang-kadang nafilah. Kadang-kadang tatawwu'. Apa-apa pun, kadang-kadang mandub. Apa-apa pun nama dia merujuk kepada perkara yang sama, iaitu buat dapat pahala, tinggal tak kena apa-apa. Itu perkara sunat lah. Okay. Cuma ada sebahagian ulama', okay, mereka bezakan di antara sunnah ataupun sunat dengan mustahab. Sebahagian ulama', terutamanya dalam mazhab kita lah ada yang bezakan. Mereka bezakan antara sunnah dengan mustahab. Mereka kata sunnah ni apa yang disunatkan untuk buat dan ada dalil terperinci, ada dalil khusus. Apa maksud dalil khusus? Maksudnya ada Quran atau sunnah lah. Adapun mustahab, apa yang digalakkan untuk buat tapi mungkin tak ada dalil spesifik pun. Mustahab digalakkan untuk buat tapi tak ada dalil spesifik. Saya bagi contoh untuk bagi nampak.
Perkara yang sunnah, yang kita cakap ada dalil spesifik ni apa? Contohnya pakai minyak wangi. Ada tak hadis tentang Nabi SAW pakai minyak wangi? Ada, terlalu banyak. Dalil ada. So perkara tu jadi sunnah, digalakkan untuk pakai minyak wangi dan ada dalil spesifik. Adapun mustahab, kita mungkin digalakkan untuk buat suatu perkara tapi tak ada dalil spesifik. Contoh dia apa? Contoh dia, digalakkan tak kita untuk baca Quran? Digalakkan. Ada dalil tak kita kena baca Quran? Kita digalakkan baca Quran, ada dalil. Tapi kita digalakkan untuk orang yang nak baca Quran, okay? Setengah orang nak baca Quran, dia tak boleh fokus kalau dia tak ada letak macam penunjuk kan, kayu ke apa, betul tak? Pakai kayu untuk dia fokus, dan lagi-lagi kalau mata kita dah tua, dah berumur, kita mungkin sekejap tengok ayat atas, kemudian tertukar ke ayat bawah, betul tak? Ulama kata digalakkan pakai kayu untuk guide noh, supaya bila kita baca ayat, kita tak terpindah baris lah. Ada tak dalil kata disunatkan kepada kamu untuk baca Quran dengan kayu ke apa? Ada tak? Tuan-tuan jumpa hadis disunatkan baca Quran pakai kayu? Tak ada hadis yang Nabi SAW kata disunatkan baca Quran pakai kayu supaya mata kamu tak silap tengok. Tuan-tuan takkan jumpa hadis tu. Kalau ada, confirm palsu. Kalau ada, confirm palsu. Cuma ulama kata digalakkan ke tak pakai untuk orang yang rabun, digalakkan. Daripada mana datang digalakkan ni? So digalakkan ni bukan datang daripada dalil spesifik, dia datang daripada dalil umum. Dalil umum ni apa? Ada dalil-dalil tertentu lah. Kita tak bincang lagi. Kita tak kenal lagi. So saya tak sebut. Cuma ada daripada dalil yang umum. Dalil umum ni tak semesti Quran dengan sunnah. Jadi ada ulama bezakan antara mustahab yang datang dengan dalil umum yang bukan mesti Quran dengan sunnah, dan sunnah. Okay. Sebab itulah sebelum kita rehat ni saya tutupkan dengan masalah ni. Sebab itulah mazhab Syafi'i kata niat sebelum solat ni, yang kita niat secara terang-terangan, no? Nawaitu salataz zuhri fardan, kan? 4 rakaatin. Kalau kita makmuman, okey, kita sebut tu, sebut. Ulama mazhab Syafi'i tak kata benda tu sunnah. Ulama mazhab Syafi'i kata apa? Benda tu mustahab. Apa tuan-tuan dan puan-puan faham? Maksudnya ulama Syafi'i tak pernah dakwa pun ada dalil spesifik. Jadi bila datang ada seorang dua ustaz yang kecam mazhab Syafi'i, tengok mazhab Syafi'i kata kena sebut lafaz sebelum solat. Apa dalil dia? Sekarang ni masalahnya ulama Syafi'i tak pernah dakwa ada dalil tertentu pun Quran dan sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan faham, ulama mazhab Syafi'i kata mustahab, digalakkan cakap ataupun kita lafazkan niat tu dalam keadaan ulama mazhab Syafi'i tak pernah claim pun ada dalil khusus. Jadi bila ada ustaz dia kecam mazhab Syafi'i, kan, dia condemn, dia kata apa mazhab Syafi'i ni buat benda bidah tak ada dalil. Mazhab Syafi'i defend apa? Apa mazhab Syafi'i akan defend diri dia? Mazhab Syafi'i akan kata kami tak pernah dakwa ada dalil khusus pun at the first place. Kami tak pernah dakwa melafazkan niat ni ada dalil daripada Quran dan sunnah pun at the first place. Jadi kecaman kamu tu tak kena kat aku. Kecaman kamu tu aku dah tepis. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i sebahagiannya mereka membezakan di antara mustahab dan sunnah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan nampak tak kepentingan usul fiqh? Kalau kita tak tahu istilah ni, apa kita jadi? Kita kecam orang. Sebab tu penting tahu istilah ni. Sekurang-kurangnya dia buat apa? Dia buat kita merendah diri untuk tak kecam orang, tak kecam ulama cepat sangat. So lepas ni tak adalah kita senang cakap dalil tak ada. Mazhab Syafi'i buat bidah, main claim ada dalil. Sedangkan mazhab Syafi'i tak pernah kata ada dalil pun. So wallahu taala alam, kita berehat sebentar. Dalam 15 minit macam tu boleh rehatkan badan, minum air apa-apa kan? Refreshkan diri, lepas ni kita akan sambung insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab.